So, apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sihat. Masih dengan semangat untuk meneruskan perjuangan? Masih insya-Allah. Masih insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Okay, right. So, saya dimaklumkan minggu lepas perbincangan tentang tajuk literature review kan? Okay. So, mungkin apa di antara main take away yang telah saudari dapatilah daripada kuliah pada minggu lepas, especially regarding the literature review aspect. Apa di antara poin penting yang dapat you all dapat tangkap lah, ataupun perception and conception and understanding lah daripada perbincangan tentang literature review pada minggu lepas. Kalau boleh share seorang dua, silakan. Kenal pasti masalah. Okay. Macam mana tu dikaitkan mengenal pasti masalah dengan literature review? Berdasarkan kajian lepas. Berdasarkan kajian lepas, okey. Lepas tu? Maksudnya kita kenal pastilah penyataan masalah dalam kajian-kajian lepas tu. Okay, and then what's next? Untuk dijadikan literature review kita. Kemudian, kenapa penyataan masalah bukan dapatan? Sebab daripada penyataan masalah tu kita boleh buat kajian, kita boleh membuat kajian. Okey. Kalau orang dah memasukkan isu itu dalam penyataan masalah dia, adakah kita nak guna isu yang sama dalam penyataan masalah kita? Yalah, sebab orang dah ambil kan isu tu kan. Dia dah nyatakan, oh inilah masalah dalam aspek ini sehingga menyebabkan saya nak melaksanakan kajian ini. Therefore, dia pun melaksanakan kajian. Bila dia laksanakan kajian, dia pun ada dapatan yang mana dia letak dalam bab 4 dia lah, dan dia bincangkan di bab 5. So, kita sebagai penyelidik, bila kita baca literature review means kita review, kita baca dan kita buat analisis dan juga sintesis terhadap apa dia kelas. Apa bahan yang kita buat untuk kita come up dengan a good literature review? Kita sebenarnya rujuk kepada apa? Artikel, dapatan Okay, mungkin artikel, maksudnya artikel, ataupun mungkin kepada tesis-tesis yang telah dihasilkan. Maksudnya kajian ataupun report lengkap tentang kajian-kajian yang telah dilaksanakan, itulah yang kita guna pakai, kita rujuk, kita buat analisis dan kita synthesizekan dia at the end, agar akhirnya kita dapat the whole ataupun the overview. Contoh analogi, bila kita buat literature review ni, proses dia sama seperti sekarang ni you all masuk ke dalam satu hutan. Masuk dalam satu hutan, mula-mula nampak pokok-pokok renik contoh kan. Okey, paku pakis dan sebagainya. Lepas tu bila naik sikit mungkin nampaklah pokok yang lebih tinggi. Sehinggalah kepada satu kawasan lain semua pokok-pokok balak contohnya. Jadi dia ada area-area dia yang mana kita mula mengenali jenis-jenis pokok itu dan apa dia khasiat dia. Contoh analogi. Dan you tahu apa dia kepentingan pokok ni. Maksudnya kalau untuk katalah kita kata dalam bentuk perubatan kan, contoh pokok ni sesuai untuk masalah ini. Pokok ni pula habitat dia sebegini-sebegini. Maknanya kita cuba memahami konteks yang dilaksanakan dalam kajian-kajian lepas, apa dia isu-isu yang cuba mereka tackle semasa mereka melaksanakan kajian, dan akhirnya apakah sebenarnya dapatan daripada kajian itu. And then itu masa kita membaca kan, kita baca a lot of references. Regardless of whether you are referring to thesis or dissertation or might be articles, published articles in any journals yang you dapatlah di dalam bidang masing-masing. And then selepas itu, masa kita membaca artikel ni, kita cuba memahami ianya secara individual kan. Paper tu secara individual. Apa dia masalah kajian, apa yang dia buat dan apa yang dia dapat. Kan dia kupas balik, oh so inilah dapatan saya, bagaimana saya menyelesaikan masalah ataupun bagaimana saya menggabung jalinkan teori-teori yang saya gunakan, akhirnya membawa kepada satu dapatan yang bermakna. And then at the end of the dissertation ataupun tesis, kebiasaannya penyelidik lepas akan meletakkan apa dia, cadangan untuk kajian akan datang, betul tak?
Jadi cadangan untuk kajian akan datang itulah sebenarnya yang boleh kita pegang, yang kita kata, oh ni cadangan yang bagus ni sebab penyelidik tu tahulah apa yang kurang lagi, apa yang perlu dilaksanakan. So you boleh dapat idea tentang bagaimana nak come up dengan penyataan masalah and therefore membantu anda semua untuk melaksanakan penyelidikan. So jadi dari siapa yang ni agak bergema kat situ. Okay. And then jadi selepas kita dapatkan literature review tu, dia secara individu kan, oh kajian ni apa dia, objektif kajian dia apa, dia dapatan dia. Lepas tu B pula, mungkin isu dia lebih kurang sama tetapi dia menggunakan pendekatan yang berbeza. Contohnya C pula buat kajian tentang isu yang lebih kurang sama tetapi dia menggunakan metodologi yang berbeza and therefore dapatan dia berbeza. So what's next? Setelah you dah dapatkan satu-satu kan, you dah bedah siasat kan, baca satu paper, oh ini dia punya objektifnya, ini dia punya metodologi dia, ini dia punya dapatan dia. So what's next? Apa yang penyelidik perlu buat setelah you baca satu persatu artikel ataupun tesis yang telah dibaca? You buat apa? Cari gap. Sorry? Kuat sikit? Cari gap. Oh, mencari gap. Okay. How do you then identify the gap in the past literature? Macam mana saudara mengenal pasti, oh inilah gap ni, inilah lompangnya, inilah jurang yang perlu saya dekatkan apabila saya melaksanakan penyelidikan. Bila buat analisis tu kita tengok kekurangan dan kelemahan dalam artikel tu daripada dia punya metod dia dan juga dapatan dia. Okay. Kat situ kot. Alright. So kita dapat dia. Okay, very good. So maknanya in order for you to identify the gap yang sesuai untuk you highlight dalam penyataan masalah kan, what you need to have is actually series of literature, betul tak? You tak bolehlah rujuk pada satu je, oh ini kekurangan dia. Itu yang kita katakan literature review ini, kita mengumpulkan penulisan-penulisan ataupun jurnal artikel ataupun tesis-tesis yang telah diterbitkan ataupun telah completed, disempurnakan oleh penyelidik, dan selepas itu you kena come up dengan apa yang dikatakan sebagai matrix tu lah. Itu yang kita akan buat dalam tugasan 1. Maknanya setiap satu tu kita perlu ekstrak keluar apa dia elemen-elemen penting, and then daripada situ baru kita boleh buat satu matrix yang mengandungi paper-paper, dan yang mana yang ada kita akan tick. Biasa tengok tak dia punya matrix tu, ya. And then daripada situ barulah kita nampak pola dia. Contoh ada kajian in terms of metodologi daripada 20 jurnal artikel yang telah saya baca, ada 2 sahaja yang menggunakan pendekatan kualitatif. The rest 18 out of 20 menggunakan pendekatan kuantitatif. Itu salah satu orang kata gap lah. Okay. Lagi apa dia? Kajian-kajian lepas contohnya menggunakan pakai metodologi dari sudut orang kata eksperimental, contoh kan. Sebab mereka membina modul-modul untuk tested dengan student untuk melihat, okay, contoh cara pengajaran untuk kemahiran pertuturan bahasa Jepun, contoh kan, yang contoh dulu tu dengan bahasa Arab contohnya, apa dia kajian yang telah dibuat. Mungkin kebanyakan kajian dia come up dengan modul pengajaran, ataupun mungkin kajian lepas tak buat modul pun, mereka hanya buat kata secara survey saja, nak tengok sejauh manakah proficiency ke apa tu, language acquisition, apa benda tu, kefasihan pelajar di dalam pertuturan bahasa Arab contohnya. Tapi kajian lepas dia tak tengok kepada solution, dia hanya cuba untuk mengenal pasti dan memahami tahap pencapaian pelajar dalam pengajaran bahasa Arab. Jadi you rasa dah ramai orang buat tahap ni, kita tahulah maknanya data-data daripada kajian-kajian lepas memang banyak menyokong dan menunjukkan bahawa pelajar-pelajar yang mengambil bahasa Arab sebagai bahasa tambahan kan, di sekolah-sekolah SBP contohnya, masih di tahap sederhana. Jadi sebagai penyelidik, you tahu bahawa apa sebenarnya yang perlu saya buat untuk saya cuba untuk membantu menyelesaikan masalah. So therefore you kata oleh kerana kajian-kajian lepas ni lebih banyak kepada nak memahami, nak explore sahaja the level of Arabic language acquisition among students, therefore I need to do something which is I will be
developing a module contohnya, yang mana saya rasa bila saya come up dengan satu modul, saya akan memasukkan elemen-elemen ataupun teori-teori pembelajaran yang saya rasa memang akan membantu pelajar dan akhirnya dapat meningkatkan kefasihan ataupun penguasaan mereka di dalam bahasa Arab. So jadi itu juga dalam antara gapnya. Tetapi selain daripada kita mencari gap kelas, kita dah tahu tadi bahawa kita bercakap tentang bila kita bercakap tentang LR ataupun literature review, it means we have to have sets of series of literature lah kan, bahan bacaan. Bahan bacaan tadi kita dah setujulah, artikel ke kan, thesis ke, atau mungkin boleh jadi proceeding ke, dan selepas itu kita kena baca satu persatu. Selepas kita baca satu persatu, kita kena tengok overview keseluruhan. Macam tadi you masuk dalam hutan, you kena pasti pokok-pokok. Apabila saudari telah menghasilkan bab 2, analoginya sama seperti setelah dah masuk ke dalam hutan-hutan ni, sekarang ni kita tak nak masuk dah. Sekarang ni you naik helikopter, you duduk sebelah, panggil kawan ataupun ajak saya, you cerita, okey doktor, sebenarnya saya dah kaji ni kawasan ni. Tetapi bagi untuk kajian saya nampak inilah pokok-pokok yang sesuai. Di sini memang tak sesuai. Itu analogi dia. Maknanya to the extent of which you will be able to identify mana literature review yang sesuai, mana literature review yang tidak sesuai. Maknanya kelas, ada pelajar kata rugi doktor, kita baca-baca tengok-tengok tak relevan pun. Tidak rugi sebab sometimes bila kita buat pembacaan, kita bukan hanya perlu tahu apa yang kita perlu tahu, tetapi kita perlu tahu apa yang kita tak perlu tahu. Faham tak maksud saya? Okey. Maknanya dia akan bantu kita untuk set the boundary. Kita tahu ni memang tak sesuai lah. Tapi kita tahu. Kita tahu kewujudan kata aspek tersebut. Tetapi of course sometimes dalam Viva kalau you dapat pembaca yang jenis suka untuk nakal dia akan tanya sometimes, dia kata okey, kajian saudara ni menggunakan pendekatan action research. Baguslah kan dia kata. So kalaulah diberi peluang untuk buat kajian sekali lagi, selain pada action research, apa dia metodologi yang saudara rasa sesuai untuk saudara gunakan? Nampak tak? Tak mampu macam tu. Kan? Kalau you tak tahu tentang research method lain, nak jawab apa? Kan? Takkan kita kata, saya minta maaf doktor, sebenarnya saya tak bagi perhatian pun pada research method lain sebab kajian saya tentang ini. Saya tak boleh jawab macam tu. Ya, jadi kita kena, maksud saya ialah kita perlu tahu apa yang mungkin tak berkaitan dengan tesis kita, tetapi dia akan menyumbang dan juga menyokong kepada kenapa kita nak memilih metodologi itu contohnya. Nampak tak? Jadi itu antara kata ni lah keperluan-keperluan yang mana kita bila you baca, janganlah rasa macam alamak buang masa satu hari baca 2 paper ni, tak berkaitan pun. Mana tahu berkemungkinan masa kita belum collect data kita rasa tak berkaitan. Bila you dah dapat data, tengok-tengok data you, especially kalau you buat usaha kualitatif kan. Data tu kadang-kala dalam kualitatif always expect the unexpected because we never know apa dia jawapan ataupun dapatan yang akan kita dapat daripada kita punya respondent. Therefore sometimes apa yang kita ketepikan semasa kita buat literature review, akhirnya kita perlu untuk masukkan balik, right? So okay, so saya rasa sudah nampak keseluruhan proses bila kita cakap tentang literature review. Apa tadi? Kita kena carilah artikel-artikel yang berkaitan. Semua dah pergi ke kursus PTSL kan? So how was the training? Okay. Okay, dah tahu kan cara mana nak cari database, nak guna kata kunci apa kan? Dia ajar teknik Boolean tak? Boolean yang ada koma, campur, kurungan, teknik Boolean. Tak ada. Tak ada. Okay. Ada. Ada. Macam mana ni yang kata ada, yang ada tak ada ni? Okay. Okay, tak apalah kalau rasa macam ada yang tak dapat grad Boolean tu boleh Google B-O-O-L-E-A-N, Boolean, teknik Boolean. Teknik Boolean ni kita boleh guna untuk enhance lagi lah pencarian kita boleh kembangkan ataupun kita boleh
kata spesifikkan dia punya skop lah dengan menggunakan lambang-lambang tadilah, sama ada koma ke plus ke kan dan sebagainya. So you cuba belajar sendirilah. Kalau rasa malas nak baca, tengok kat YouTube je. Kan sekarang ni senang je, tengok kat YouTube what is Boolean technique, how to use Boolean technique, terus pandai. Right? Okay. So habis saya undur sikit lah tentang literature review supaya saudara dapat kaitkan dengan apa yang kita nak bincangkan pada pagi ini, iaitu tentang kerangka konsep. Right? Kerangka konsep. Tapi sebelum saya masuk kepada kerangka konsep, kalau di dalam susunan bab 1, ya, bab 1 dia punya framework dia bermula dengan introduction kan. Katalah kita nak menulis bab 1 ni, introduction. Lepas introduction kita ada apa? Kita ada apa? Literature review. Bab 2 ke? Bab 1, bab 1. Penyataan masalah. Oh, cepat Latar benar nak belakang? melompat ke penyataan tu. Kena ada latar belakang lah sikit Latar belakang, kan. sorry. Terkejut pun baca you tu. Oh, tiba-tiba masalah terus, dia pun rasa macam pening kepala dengan masalah kan. Kena ada sedikit latar belakang lah. Ataupun maksudnya a brief introduction of the context of your research. Katalah kalau kita bercakap tentang PPSMI, dah wujud lagi ke? Ataupun you bercakap tentang PAK 21 contoh kan. Tiba-tiba takkanlah kita kata masalah yang terjadi dalam kalangan pengajaran guru. Oh, terkejutlah pembaca kan. So you need to start your chapter 1 dengan general statement lah tentang mungkin sebelum masuk ke PAK 21, apa you nak cerita. Mungkin a bit on education dekat Malaysia kan, pembelajaran dalam PMP dan sebagainya, memerlukan kepada satu anjakan paradigma, memerlukan satu pendekatan yang lebih berpusatkan pelajar misalnya, umum. Kemudian barulah kita masuk mulai tahun berapa pihak Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasalah kata contohnya KPM sentiasa kata mencadangkan ataupun memperkenalkan teknik-teknik pengajaran pembelajaran yang kata terkini lah bagi memastikan bahawa pencapaian pelajar bla 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 bla. Okey. And then barulah masuk mulai pada tahun berapa satu pendekatan yang khusus yang telah diperkenalkan di sekolah berkaitan dengan PAK 1 telah dilaksanakan di sekolah-sekolah. Jadi orang pun tak terkejut lah kan, sebab bila kita cakap tentang introduction, it should be from a broader perspective and then you try to zoom in into a more specific context of your study. Alright, so that's how we come up with a good writing lah, dia daripada yang broader towards the narrower kind of perspective. Alright, selepas itu kita ada sedikit latar belakang, lepas tu Penyataan masalah. kita masuk kepada penyataan masalah. Ni secara general sebab ada yang penyataan ada yang buat latar belakangnya ada pula anak-anak dia. Kan 1.0 ialah introduction, 1.1 dia buat latar belakang. Lepas tu ada 1.1.1, 1.1.2 depends lah kepada keperluan saudari. Okay, tapi basicnya itulah, perlu ada latar belakang. Selepas latar belakang kita ada penyataan masalah kan. Penyataan masalah ialah is about how we then highlight isu apa sebenarnya yang you nak kaji ataupun yang menyebabkan saudara-saudari nak melaksanakan kajian ini. Ramai student, saya pun tengah baca satu tesis daripada UPM. Di dalam penyataan masalah saya tak nampak apa sebenarnya isu yang cuba di tackle. Kerana yang di highlight adalah gap. Dia kata kajian-kajian ni tidak ada lagi kajian yang menggunakan framework yang dia akan gunakan. Dalam konteks kajian dia lah, saya tak nak sebutlah secara spesifik kan. Model ataupun teori lah. Itu gap. Macam tadi kan kita kata gap tu maksudnya apa yang what has been done, what is not yet known. What is not yet known or what is not yet done is actually gap. Ruang yang perlu kita isi. Tapi itu adalah bukan penyataan masalah. So you need to be able to differentiate between gap dengan penyataan masalah. Isu dalam penyataan masalah bermakna apa sebenarnya kekangan, apa sebenarnya isu ataupun problem yang you rasa perlu di-highlight di dalam penyataan masalah yang menyebabkan penyelidik nak buat kajian tu.
kan? Kenapa nak buat kajian tu? Okay, gap tu akan menyokong kepada metodologi contohnya. Kenapa saya nak pilih metodologi ni? Sebab banyak kajian tak guna lagi, semua guna secara orang kata macam tadi kan, buat orang kata survey saja, tak ada pun come up dengan satu solution, and therefore itu adalah gap. Tetapi gap bukanlah masalah kajian. Masalah kajian ialah you kena tackle apa sebenarnya yang berlaku di dalam kalau dalam konteks di sekolah tu, sama ada masalah yang dihadapi oleh pelajar atau masalah yang dihadapi oleh guru atau guru. Maksudnya kalau pelajar mungkin kita kata dari segi contohnya tadilah penguasaan dari sudut bahasa asing contohnya. Tapi penguasaan bahasa asing tu umum kan? Masalah secara khususnya apa? Dari sudut apa? Dari segi vocabulary ke, dari segi nak memahami makna ke, dari segi articulation sebutan ke, ataupun mungkin yang lebih tinggi lagi menggunakan sesuatu perkataan dalam bahasa asing di dalam ayat ataupun konteks yang sesuai. So you define it. Apa di antara perspektif apa yang you nak betul-betul specify ataupun you fokus dalam kajian. That is how you frame your penyataan masalah. Okay? Tak apa, nanti kita akan masuk pada tajuk penyataan masalah lah. Saya ingat pada minggu depan. Kalau sempat mungkin saya boleh cover sedikit pada hari ini. And then kita masih lagi dalam struktur bab 1 Masih boleh bersama Ke ada dah hanyut sampai ke Kuala Danga dah ni? Okey. Okey, boleh Okey. Saya cerita secara visual lah saya tak catat lah. Mungkin nanti saya boleh tunjuk salah satu contoh tesis pelajar saya. And after that, selepas kita menyatakan satu aspek masalah, barulah kita come up dengan apa kelas. Setelah kita kata mungkin kita kata Objektif. Persoalan kajian. Yes, okey, objektif dan soalan lah. Contohnya dalam penyataan masalah kita katakan bahawa kalau kita cakap tentang PAK21 lah kan. Dalam PAK21 mungkin kita cakap tentang kemahiran pelajar dari segi komunikasi dan juga pemikiran dia secara kreatif dan kritis. Kita kata macam tu. So, apa yang kita katakan bahawa walaupun PAK21 ni telah dilaksanakan beberapa tahun yang lepas, yang mana antara tujuan pendekatan PAK21 adalah untuk melahirkan pelajar-pelajar yang lebih mandiri, pelajar-pelajar yang lebih berkemampuan untuk menghasilkan sesuatu tugasan itu dan mempamerkan kemahiran untuk berfikir secara kreatif dan kritis. Namun demikian, kajian-kajian lepas, you kena set lah, kajian-kajian lepas menunjukkan bahawa tahap penguasaan pelajar dari sudut pemikiran secara kreatif dan kreatif ini didapati masih berada di tahap yang sederhana. Walaupun pendekatan tu telah dilaksanakan dalam setiap mata pelajaran, contoh kan, di setiap hari contohnya. Jadi isunya apa? Jadi you kata memang kita dah ada sandaran daripada kajian lepas yang menyokong pendapat bahawa memang tahap pencapaian pelajar dalam pemikiran kapasiti mereka untuk berfikir secara kreatif dan kritis ni masih di tahap sederhana. Itu perlu ada citation. Kita tak boleh kata berdasarkan pengalaman saya, tak boleh. Walaupun kita dah mengajar 30 tahun ke, tak boleh. Tak laku. Kita kena ada citation. Saya dah cerita dulu kan, mesti ada citation dan cara macam mana kita nak come up dengan sokongan kepada isu-isu yang tidak ada tertulis dalam mana-mana literature. Tapi kita tahu isu itu wujud. Itu saya dah cerita dulu kan. Dan lepas tu kita kata, jadi setelah you nyatakan ini sebenarnya isu dia, maknanya pencapaian dari sudut pemikiran kreatif dan kritis pelajar ni masih di tahap sederhana dengan citation. And then you kena, dalam penyataan masalah, kena senaraikan what are the possible reasons, cause yang menyebabkan pencapaian pelajar pada tahap itu. Ini saya bagi satu contoh, tapi you boleh apply dalam konteks yang berbeza lah kan. Okay, apa di antara faktor-faktor yang menyebabkan pencapaian pelajar masih di tahap yang sederhana? Ini perlu pada literature review juga lagi lah. Kan? Literature review, mungkin dia kata pendekatan guru itu sendiri ataupun guru itu sendiri kurang memahami bagaimana nak melaksanakan PAK21. Dari aspek guru. Guru itu sendiri merasakan tidak cukup masa untuk buat persediaan untuk melaksanakan pengajaran secara PAK21. Ataupun daripada aspek guru lagi, guru-guru merasakan kata pendekatan ini orang kata banyak orang kata buang masa sebab at the end syllabus kena habis.
Contoh kan. So ada 3 faktor dari aspek guru. Tidak cukup dengan itu, you tengok pula aspek pelajar apa dia. Pelajar mungkin kita rasa ada literature review mengatakan PAK 21 hanya sesuai untuk pendekatan pelajar-pelajar di kelas hadapan. Tapi kelas belakang tak boleh sesuai. Kerana apa? Kerana faktor kognitif pelajar itu sendiri tidak mampu. Mungkin ada penyelidik kata macam tu, tapi kita boleh menyanggah sebenarnya. Saya boleh sanggah benda tu. Kan? Tapi kita tak nak bincang benda tu. Kita nak cite saja, kita nak senaraikan saja apa sebenarnya antara possible cause yang menyebabkan literature review ataupun kajian-kajian lepas mendapati pencapaian pelajar masih di tahap sederhana dari sudut kemahiran berfikir dia. Yang kedua dari sudut pelajar apa dia? Pelajar mungkin apa dia? Kurang berminat ke, ataupun pelajar berminat tetapi masa period pengajaran itu terlalu pendek kan, contohnya. Ataupun apa-apa lagi lah. So, kita dah ada beberapa reasons kan. Dan saudari, tidak semestinya you kena tackle semua sebab-sebab ni. Tapi the reason why you need to list all the potential factors is to actually demonstrate that you have a vast reading. You dah buat pembacaan yang luas. Maksud kita janganlah cite seorang je. Satu artikel je masa penyataan masalah memang tak cukup. You kena demonstrate, tapi of course penyataan masalah ni dia memang very short and sweet kan. Dia pendek, brief tetapi very straightforward. So, jadi okay. So daripada faktor itu kita sebenarnya nak tackle apa? Faktor guru ke kita nak tackle faktor pelajar? Inilah yang you decide sekarang ni. Okay? So mungkin you kata saya contohlah kalau sesedari sebagai penyelidik dalam konteks ni, nak tengok daripada perspektif pelajar ke guru? Mana yang menarik untuk buat kajian? Guru. Guru okey. Okey. So apa dia antara solution yang you rasa you perlu buat untuk cater kepada isu-isu yang you sebut tentang guru tadi? Guru kurang latihan, guru rasa tak berminat, ya, masa tak mencukupi. So apa yang you boleh buat? Adakah kita nak pergi kaji lagi pendapat guru tentang PAK 21? Apa pendapat cikgu tentang pelaksanaan PAK 21? Nak kaji lagi ke? Sedangkan kita dah ada dapatan daripada lepas kan mengatakan bahawa guru-guru mungkin ada sebahagiannya yang rasa macam, yelah pandangan dia mungkin dia rasa bagus tapi dia kurang latihan, kurang bahan, kurang masa. So apa yang agak-agaknya yang saudari rasa macam okey ni saya boleh buat kajian ni daripada isu-isu ataupun dapatan-dapatan lepas? Pendapat pendekatan strategi pengajaran guru PAK 21. Okey. So maksudnya kalau boleh elaborate sikit lagi Anis? You nak tengok apa? Pendekatan guru kan. So nak tengok apa sebenarnya? Nak tengok pendekatan yang dipilih ke? Pedagogi yang dia lakukan di dalam kelas. Apa strategi-strategi pengajaran yang dia lakukan untuk menunjukkan dia sedang mengaplikasikan PAK 21 dalam kelas. Okey. Pendapat yang lain? Kalau bahan kalau saya literature banyak macam bahan bantu mengajar guru yang bantu untuk masa untuk maksudnya bahan bantu mengajar. Bahan bantu, penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai. Okey. Bahan bantu, pendekatan. Okey. Let's say lah kita nak orang kata kita dah tahu bahawa guru ni ada orang kata sikap-sikap yang tertentu kan tentang PAK 21. Sekarang ni kita cuba untuk menyelami lebih mendalam lagi sebenarnya di sebalik apa pemikiran guru tu apa sebenarnya yang cikgu ada ni. Betul tak? Contoh okey. So you nak tengok apakah contoh strategi ataupun pendekatan pengajaran. So cover sekalilah dengan bahan pengajaran tu. Cover sekali tengok pendekatan dia, penyediaan bahan dia, macam mana guru itu buat penilaian contohnya. Right? So kalau itulah isunya dan itulah antara apa yang you nak sampaikan ataupun nak capai dalam kajian. So kalau kita berbalik pada penyataan masalah tadi, apa yang perlu saudari highlight ialah isu daripada aspek apa? Macam tadi kita kata penyataan masalah PAK telah diperkenalkan tapi pencapaian pelajar masih dia tak sederhana, betul tak? Kan? Remember tadi kita dah sebut? Jadi kita nak kait pula bahawa kita nak come up dengan satu kajian, kita nak mengkaji secara lebih mendalam apa sebenarnya despite of apa yang cikgu-cikgu kata, kita pun nak tahulah juga cikgu ni guna pendekatan apa sebenarnya.
Kan? Maknanya at the end of the day, you will be able to mengupas ataupun explain bagaimana guru memilih pendekatan yang disesuaikan dengan PEK 21. Contohlah kan. Okay. So, isu ataupun penyataan masalah yang utama kalau kita kata kita nak merujuk kepada guru tadi, kita okey kita kata bahawa pencapaian pelajar masih di tahap yang sederhana. Tapi kita kena sambung lagi sebab kalau awak berhenti dekat pencapaian pelajar masih dia tak sederhana, tiba-tiba kita nak buat tentang guru, nampak tak dia tak ada sinergi kat situ, dia tak ada flow of idea kan. Jadi tak apa kita kata pencapaian pelajar masih di tahap. Namun demikian, kajian-kajian lepas, walaupun kajian-kajian lepas mendapati bahawa antara faktor yang menyebabkan ini adalah kerana faktor pelajar tadi, namun demikian terdapat juga kajian-kajian lepas yang mengatakan bahawa antara penyumbang kepada tahap pencapaian pelajar yang sederhana di dalam kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis melalui pengajaran PEK 21 adalah disebabkan oleh pendekatan yang digunakan oleh guru. Okay, then you kena tambah sikit lah. Kajian lepas antara apa di pendekatan guru yang telah dikaji, ataupun boleh juga kalau tak ada, di situlah gap, dan you kata berdasarkan pembacaan didapati bahawa sangat kurang kajian, jangan kata tak ada langsung sangat kurang kajian yang dijalankan untuk mengenal pasti apakah bentuk pendekatan yang dilaksanakan oleh guru. Okey, kefahaman tentang pendekatan yang digunakan oleh guru-guru ini sangat penting bagi memastikan ataupun memberikan gambaran kepada kenapa pencapaian tersebut masih belum mencapai satu tahap yang diharapkan. Okey, dan hasil penting setelah you nyatakan oleh itu kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh guru semasa melaksanakan abad PEK 21 bagi memastikan kemahiran pelajar dari sudut berfikir secara kreatif dan kreatif itu dapat dicapai. Dan dapatan kajian ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran kepada situasi sebenar dalam pengajaran dan seterusnya dapat orang kata membantulah pihak yang stakeholder ataupun pemegang taruh ini untuk memikirkan langkah-langkah yang lebih baik untuk memperbaiki ataupun menambah baik kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Habis nampak tak? Jelas you punya masalah itu, you dah list down kan faktor-faktornya, and then you highlight faktor apa yang you nak kaji dalam kajian, and then nyatakan apa yang saudari nak buat dalam kajian itu. Kalau tadi nak mengenal pasti secara lebih mendalam, okeylah. Kalau you nak come up dengan satu modul, nyatalah oleh itu kajian ini akan membangun satu modul. Tetapi kalau nak bangun modul, maknanya gap tu you kena macam tadi sangat sedikit kajian dijalankan untuk mengenal pasti pendekatan kan. Tapi kalau you nak come up dengan modul pengajaran, you kena kata apa? Sangat kurang kajian yang telah dijalankan dalam pengajaran PEK 21 ni dari sudut pembangunan modul. Oleh itu kajian ini. Nampak tak? That's how you make it, orang kata, sinergi antara penyataan umum dengan isu, dengan faktor-faktor yang potential factors that you derive from past literature, and then you come up dengan satu penyataan lah kenapa you nak buat itu. Okay, and then apa diharapan ataupun anticipation you apabila buat kajian ini. Sebab itu kita ada ayat yang kalau perasan tadi saya nyatakan bahawa dapatan kajian ini diharapkan akan dapat apa-apa. So menunjukkan signifikan. So kelas, when you write penyataan masalah, sebenarnya that's your promise. Itu adalah janji saudari kepada pembaca. Jadi kalau saya jadi pembaca, saya akan mula-mula saya akan flip through, saya akan cari dulu penyataan masalah. Saya tak baca intro yang panjang-panjang, saya tak baca dulu. Saya faham penyataan masalah, saya tengok objektif kajian, saya tengok soalan kajian. Lepas tu saya pergi mana? Saya akan baca bab 4. Saya terus tengok dapatan bab 4, flip terus sekali lalu, tapi yang penting saya akan tengok bab 5. Maknanya, significance of your study ada tak balik kepada janji kita yang kita buat di dalam penyataan masalah itu. Nampak? Jadi dalam penyataan masalah, mesti kita katakan ini isu dia, ini yang saya nak buat sebagai satu solution, dan ini saya anticipate dapatan saya akan memberi sumbangan dari sudut apa. Jadi itu janji yang you dah lock at the very first chapter. Dan bila dalam dapatan, dalam perbincangan, kenalah refer balik kepada isu yang telah dibangkitkan dalam penyataan masalah tu.
Jangan pula duk cerita pasal kita cerita tentang pendekatan guru kan. Tapi dalam perbincangan you kata pelajar ni masih lagi ni, kita duduk bebel tentang pelajar. Which is not tally lah. Boleh nak sikit-sikit tetapi kena tumpukan kepada fokus kepada pendekatan guru itu dan apa dia sebenarnya makna daripada dapatan yang saudara telah dapat itu kepada isu yang telah dibangkitkan di dalam penyataan masalah. So that's how you work on this synergic between penyataan masalah, objektif kajian atau persoalan kajian, dapatan kajian dan juga perbincangan. Alright? So bila belajar KP1 ni, kita jangan fikir proposal. Dah you kena fikir sampai akhir sebenarnya apa yang kita nak come up with at the end of the chapter 5. So macam kita tulis novel kan, ada novelis tak kat sini? Bila kita tulis novel ni, sebelum kita tulis, kita dah ada plot dia, betul tak? Kan kita ada tema dia, siapa yang biasa dengan kesusastraan lah. Dia ada tema dulu. Tema apa cerita ni saya nak buat? Percintaan ke? Tema kehidupan ke? Kan? Tema politik ke? Lepas tu persoalan kajian. Dia mesti persoalan kajian. Dia ada persoalan juga. Apakah persoalan-persoalan yang dia nak timbulkan di dalam penulisan tesis, penulisan novel dia tu? Lepas tu dia pun membina plot. Kat mana klimaks dia dan akhir-akhiran sebenarnya dia nak apa? Dia nak supaya happy ending ke? Kan? Ending tergantung ke? Maknanya pembaca buatlah andaian sendiri ke? Ataupun set ending contohnya. Sama juga bila kita buat proposal, dia tidak terhenti setakat bab 1, 2, 3 saja ya kelas. You mesti ada anticipation, you boleh nampak dah, kalau saya ini masalahnya, ini persoalan kajian dia, objektif kajian dia, ini dapatan dia. So once saya dapat dapatan ni, saya tahu dah bab 5 ni saya nak goreng apa. Maksudnya taklah goreng, tak diisi kan, goreng yang sedap lah. Saya nak highlight tentang apa. Kalau dalam dalam konteks tadi, kita nak highlight tentang apa? Pendekatan kan, pendekatan guru tadilah secara umumnya. Tetapi from a broader view, of course kita nak ceritakan tentang apa? Mungkin latihan kepada guru-guru, implikasi dia kan? Motivasi guru. Dia motivasi guru. So apa yang berkaitan lah. Jadi, dan dalam bab 5, jangan lupa kita akan tarik balik apa yang pernah kita tulis dalam bab 2, literature review. Sebab tu literature review ni dia tak boleh duduk sendiri. Kalau you tak cite balik dalam bab 5, maknanya bab 2 tu tak berfungsi lah. And sometimes dia boleh jadi juga kita akan bekerja secara backward daripada dapatan kan. Bila kita nak bincang, alamak tak ada literature review lah yang boleh saya compare and contrast. And therefore you kena carilah pula literature review yang baru yang akan menyokong kepada dapatan dekat bab 5. Dan once you dah masuk dalam bab 5, kena tambah balik dekat bab 2. Jadi dia proses penulisan tesis ni kelas dia bukan kata straightforward dia ada yang kata go back and forth dia. Sama macam lebah buat sarang kan. Dia tak mula daripada basic naik, dia sikit-sikit sana sikit sini, tapi keseluruhan dia akan membentuk satu kata sarang lebah yang sempurna. So that's how it goes with thesis writing, right? Okay. So pandang boleh kita tanya sikit? Yang tadi kan sebab saya nak tanya, memang saya tertunggu nak tanya yang itulah yang kita dekat discussion tu, contohnya kita pasal pendekatan tiba-tiba kita jumpa masa dapatan tu, motivasi tu yang paling besar kan. Motivasi tu adalah faktor paling besar. Dia tak buat literature review, so kita kena come back semula pada bab 2, kita tambah literature review masa dia. Tapi dia yang saya jadi masalah dia kena mengena tak kita nak masukkan dengan pernyataan masalah tu. Maksudnya kan bila kita buat literature review kan, kat situ kan kita dapat masalah apa benda kan, doktor. So kita kena tambah juga dekat pernyataan masalah kita. Okay, very good question. Sometimes especially when you are doing a qualitative research, qualitative punya paradigm, macam saya katakan tadi, expect the unexpected. And sometimes because qualitative is very much based on data driven. Data sebenarnya yang menunjukkan kepada kita. Sometimes kita boleh jadi to certain extent we need to then tambah apa dia pernyataan masalah macam Farah sebut tadilah. Ataupun macam pengalaman saya sendiri masa saya buat PhD pun, saya pernah cerita ke saya buat kajian tentang identiti, saya nak mengkaji identiti guru dalam satu kelompok online community of practice.
So masa pada awalnya research question saya hanya melibatkan apakah dimensi identiti guru. Ya, semasa kata berada di dalam kelompok dalam talian. Jadi bila saya buat interview, saya ada 3 kali focus group, saya ada 3 round one-to-one interview bersama dengan 16 responden. Bayanglah saya collect data hampir 2 tahun. Saya boleh sebenarnya declare sebagai longitudinal research method, tapi saya tak declare yang itulah sebab saya hanya gunakan case study. Tetapi dapatan saya akhirnya kelas dia menunjukkan bahawa in order for me to understand their identity dekat online ni, grup online ni, rupanya saya kena memahami juga identiti offline dia. Offline maknanya siapa cikgu tu di sekolah dia. Kan contoh cikgu tu dia ada 31 tahun pengalaman, nak bersara dah ni. Dia adalah penggubal soalan chemistry untuk STPM. Dia adalah JU untuk Kuala Lumpur bagi subjek chemistry untuk tingkatan 6 atas. Dan she is somebody lah kan, maksudnya signifikan sangat dia tu kepada dunia luar, maksudnya secara offline identitinya. Kalau sebut nama dia, semua orang yang mengajar chemistry untuk STPM memang kenal cikgu ni sebab dia antara penggubal sentiasa dijemput ke sekolah-sekolah untuk ceritakan tentang teknik menjawab dan sebagainya. Tetapi bila dia masuk dalam grup online, dia punya perception dia kata akak ni tak boleh lah terlalu aktif sangat dekat online, dia kata sebab takut nanti orang kata akak ni lebih-lebih pula, dia kata macam tu. Something yang saya tak expect tau. Saya rasa akak ni kan orang yang banyak isu kan, yang banyak ilmu, kenapa tak ni. Jadi dia rasa tak apalah, dia kata cukuplah dekat luar, tapi dekat online ni kita pun tak kenal kan cikgu-cikgu pada sekolah lain. Nampak tak perbezaan dia? Sama juga dengan cikgu yang less than 3 years of teaching experience. Kita rasa cikgu-cikgu baru ni mestilah expert kan, IT apa semua ni, therefore dia akan jadi aktif lah bila kita ajak dia duduk dalam talian. Tapi rupa-rupanya dia rasa pula, dia kata, alah saya segan, dia kata, puan, panggil saya puan lah, masa tu belum doktor kan, saya segan puan sebab kalau saya tanya, dia kata nanti cikgu-cikgu lain yang lama-lama ni mesti rasa, itu pun tak tahu. Nampak tak? So, siapakah dia offline itu sebenarnya mempengaruhi pembawaan dia di dalam online. Jadi, apa yang saya perlu buat merujuk pada soalan Farah tadi, saya kena tambah satu set lagi dalam research question saya, apakah dimensi identiti guru secara offline. In order for me to understand their online identities, I need to understand their offline identities at the very first hand. And therefore saya dapat melihat hubung kait antara how they see themselves dalam dunia nyata and then how they bring themselves dalam online punya communities of practice is actually different and then unexpected. Kita tak boleh buat assumption bahawa kalau kat luar dia ni seorang yang aktif doesn't mean that she or he will be active as well when it comes to online discussion. So memang boleh jadi begitu Farah dan lain-lain, memang boleh jadi macam tu. Kalau you kata macam akhirnya bila you buat interview dan sebagainya, motivasi itu menjadi satu dapatan yang sangat penting untuk you highlight. Therefore you boleh go back to your penyataan masalah mengatakan kita nak memahami juga aspek motivasi. But again, remember setiap apa yang you nak claim dia dalam penyataan masalah itu mesti ada citation dia, mesti ada reference dia. Kita tak boleh kata, berdasarkan data saya, tak boleh lah. Maksudnya kita tak boleh nak reveal macam tu lah kan, walaupun kita faham bahawa it is based on the data. Data will drive you whenever you want to go kan. Tetapi dalam penyataan masalah, definitely you will have to have a backup lah daripada literature review. You need to have a citation yang boleh menyokong kenapa sesedari nak mengkaji tentang mungkin aspek motivasi selain daripada pendekatan dan sebagainya. Ataupun mungkin apakah kita nak tengok hubungan antara motivasi guru dengan pendekatan yang dia laksanakan. Mungkin juga kan, sebab kalau dia bermotivasi tentulah dia akan mencuba pelbagai jenis pendekatan. Contohnya kalau dia rasa macam alah sekadar buat je, jadi daripada tahun 2019 sampai 2022 itu je lah pendekatan dia buat kan, dia tak pernah buat penambahbaikan. Tak kira lah pelajar seronok tak seronok ke, janji itu yang saya tahu nak tulis dalam RPH saya,
Itu bahan yang saya dah ada. Saya tak perlu lagi nak mencuba teknik-teknik yang baru. So mungkin juga. Right? Okay. Okay, panjang lebar kita punya introduction. But anyway, saya rasa tak ada masalah kan sebab dia kata ada kaitan lah. Ya, ada kaitan antara satu sama lain. Okay, kita akan masuk kepada conceptual framework. Tapi sebelum tu, bolehkah kita berehat dalam 10 minit? 10 minit, kita come back later. Okay. Bolehlah pergi kucar-kucar Milo dulu. Silakan. Alright. So, kita masuk kepada conceptual framework ataupun kerangka konsep lah. So of course bila kita bercakap tadi kan tentang susunan dalam bab 1 kan, introduction, latar belakang, kemudian penyataan masalah kan? Penyataan masalah and then followed by objektif kajian dulu, lepas tu persoalan kajian. And then mungkin hipotesis sekiranya yang terbabit lah. Tajuk hipotesis kita akan bincang nanti dalam kuliah-kuliah lain. Dan selepas itu baru kita masuk dengan kerangka konsep ya, kerangka konsep. So boleh saya tahu tak setakat ni apa dia yang saudari dah faham lah ataupun saudari pegangan saudari tentang apa itu yang dikatakan sebagai kerangka konsep. Ada siapa-siapa nak share? Tepat ataupun tak tepat, tak ada masalah. Yang penting saya nak tahu sejauh mana yang saudari dah faham tentang kerangka konsep ni. Saya dah start. Silakan, Syami. Okay,
Bagi saya, kerangka konsep ni dia banyak menceritakan tentang panggil tu tema kebanyakannya dalam tu. Tema, dan dalam tu juga ada ceritakan tentang teori-teori, doktor. Teori-teori dan huraian kepada teori-teori. Itu pandangan saya, doktor. Okey, right. Terima kasih Syami. Okey, yang lain? Kerangka konsep ni pada saya ni macam overview yang kita ada dia punya variable. Kat situ ada variable kita, ada apa yang kita variable lah, apa yang variable gitulah apa yang kita nak buat keseluruhan tentang kajian kita lah. Okay. Cuma kadang-kadang saya ada confuse sikit dengan teori konsep tu je. Okey, baik. Okey, kasih Farah. Okey, Syami kata tadi teori. Farah Huda kata tadi variable ataupun pemberi ubah. Yang lain? Apa yang perlu ada lagi dalam kerangka konsep? Faktor-faktor penyebab kepada fenomena sesuatu kajian tu. Okey. Faktor-faktor boleh jadi kita katakan dia sebagai pemberi ubah ataupun boleh jadi faktor itu terkandung di dalam teori, kan? Ya, mungkin ada teori mengatakan untuk capai X, A, B, C perlu ada. Contoh kan, ada teori macam tu kan yang mengatakan mesti ada elemen-elemen yang membawa kepada language acquisition for example. So bergantung pada teori yang kita ada lah. Okey, selain pada tu, nak cuba lagi? Silakan. Kerangka konsep, ada orang lain. Tak apa, silakan Vicky. Conceptual framework ni ialah pelan keseluruhan kajian kita yang menunjukkan hubungan antara teori, pemberi ubah bersandar dan pemberi ubah tidak bersandar. Okay. Right, thank you. Jadi kita sebut tadi dia ada teorinya, dia ada pemberi ubahnya, dia ada faktor-faktornya yang mana dia bertindak sebagai overview plan. Sebagai satu kerangka yang menunjukkan keseluruhan apakah yang kita libatkan dalam kajian kita. So when we talk about doing research, of course, you tidak boleh lari daripada pemberi ubah. Sama ada pemberi ubah bersandar ataupun tidak bersandar. Itu nanti kita akan bincang secara lebih terperinci lah. Selain daripada untuk kita memahami pemberi ubah bersandar dengan tidak bersandar, mesti ada yang sesuatu yang menghubungkan antara pemberi ubah itu, betul tak? Faktor A bawa pada faktor B, maksudnya dia ada hubungan. Jadi untuk memahami hubungan, untuk memahami kesan dan sebagainya, kita tidak boleh lari daripada teori. Atau kita tidak boleh lari daripada pakai mana-mana model yang ada in the existing literature review or the in existing area of research yang kita venture into. Dan itulah sebenarnya yang kita gabung jalinkan, kita susun untuk membentuk apa yang kita katakan sebagai kerangka konsep. Jadi saya rasa secara umumnya, secara mudahnya, itu boleh setuju ke kerangka konsep ni? Boleh dapat dia punya maksud Setuju. umum dia. Okay. So when we talk about, okay, very good. So when we talk about kerangka konsep, it means the overview. Maksudnya keseluruhan lah. Keseluruhan apa kelas? Keseluruhan apa yang berkait dengan kajian yang kita laksanakan. Of course, bila kita sebut tentang kajian, tentulah ada responden dia, betul tak? Siapa dia yang kata yang akan menjadi informant ataupun peserta pada kajian kita. Dan apa sebenarnya yang kita nak mereka capai at the end of the research yang kita buat. Dan in order for us to achieve the objective yang kita nak capai itu tadi, tentulah kita memerlukan kepada beberapa garis panduan. Sebab kita ni adalah penyelidik. Remember pada kuliah yang pertama kita cakap tentang, bila kita cakap tentang research, we are actually try to expand the knowledge. Ingat tak? Kita nak expand the knowledge, kita nak stick for the truth, betul kan? Kita nak cari kebenaran, nak cari jawapan, kita juga nak test teori-teori yang sedia ada. And therefore, of course, when we talk about conceptual framework, you need to have any related teori yang bersesuaian, yang dijadikan sebagai sandaran, yang dijadikan sebagai framework kepada penyelidikan yang saudara-saudari nak jalankan. So boleh setakat tu?
Boleh? Boleh doktor. Okey. Boleh doktor. Boleh, Okey. boleh. InsyaAllah. Saya terpaksa menunggu 5 saat sebelum dapat jawapan. Okey. Kita tengoklah secara overview sedikit apa yang dimaksudkan dengan konsep. Tapi saya rasa kita pun dah faham kan apa yang dikatakan sebagai kerangka konsep tu. So sekarang kita cuba tengok satu persatulah tentang istilah-istilah yang membentuk kerangka konsep. So kalau kita lihat di sini, konsep ni dikata apa dia? Boleh jadi image atau simbol yang mewakili satu idea yang bentuk dia abstrak. Idea kita ni selagi mana kita tidak terjemahkan dalam bentuk lakaran, kita tidak terjemahkan dalam bentuk penulisan, it remains abstract. Betul tak? Betul doktor. Kan? Betul. Dia Betul, duduk betul. dalam fikiran kita ni. Kita mungkin boleh ceritakan secara verbal, tetapi katalah saya ceritakan satu idea saya kepada you all semua kan. Tetapi kalau saya minta setiap orang lakarkan apa dia idea yang you faham daripada apa yang saya terangkan, berkemungkinan setiap orang akan come up dengan lakaran yang mungkin berbeza. Betul tak? Sebab apa? Kerana selagi mana dia dalam bentuk yang abstrak, apabila disampaikan, dia akan terbuka ataupun exposed to any kind of interpretation at the end result tu. Maksudnya siapa yang menerima ataupun dikod maklumat itu. Betul tak? Jadi, sebab itulah kalau kita nak kata visualize kita punya kerangka konsep kepada pembaca kita ke, sama ada pembaca untuk Viva ke ataupun pembaca yang terdiri daripada pengkaji-pengkaji yang akan datang yang akan rujuk pada tesis kita, maka tentulah kita perlu menghasilkan satu bentuk yang bentuk dia visual. Sebab tu kalau kita sebut tentang kerangka konsep biasanya dalam bentuk apa kelas? Diagram, rajah. Rajah kan, yang ada apa, kotak lah, ada anak panah, betul? Ya, mungkin ada warna, garis itu pun mungkin ada garis yang straight, ada yang putus-putus, sebab yang putus-putus pun ada makna dia yang tersendiri. Jadi when we talk about concept, it should be in the form of orang kata visualization, something which can be visualized daripada idea kita yang abstrak yang ada dalam kepala kita, pemikiran kita. Kita kata, oh saya nak mengkaji tentang bagaimanakah pendekatan guru dalam melaksanakan pengajaran secara PAK 21 kan. Tetapi untuk kita memahami pendekatan itu, tentulah mungkin kita akan merujuk kepada teori-teori pembelajaran yang sesuai kan. Contoh, kita nak tengok sama ada kalau kita kata PAK 21, asasnya ialah tentang bagaimana student akan dapat construct dia punya pemahaman, pemikiran dan akhirnya dapat menghasilkan sesuatu from the understanding ataupun the knowledge that they have obtained. Betul tak? Jadi mungkin salah satu daripada teori yang perlu kita masukkan dalam kajian kita bincangkan tadi, berkemungkinan teori apa kelas? Teori pembelajaran. Konstruktif. Yes, mungkinlah konstruktivism kan? Sebab kita mengandaikan bahawa dalam kajian kita nak melihat sejauh manakah kata pendekatan guru yang kita nak kaji itu kata menggunakan atau didasari oleh teori konstruktivism. Kenapa kita pilih teori konstruktivism? Kerana kita faham bahawa secara asasnya pendekatan PAK 21 itu sebenarnya nak menyokong kepada konstruktivism kan. Kita nak supaya pelajar lebih mandiri, pelajar boleh berinteraksi dengan pelajar-pelajar lain, pelajar boleh express dia punya pemikiran kan. Pelajar boleh come up dengan idea-idea kreatif. Semua itu adalah didasari oleh kata teori konstruktivism, and therefore we might want to then add konstruktivisme sebagai salah satu daripada teori yang ada di dalam kerangka konsep kita. Right? So of course dia kata konsep is actually the major components of theory and convey the abstract ideas within a theory. Okay? Konsep juga boleh kita katakan sebagai, katalah kalau kita bercakap tentang theory of acceptance model. Dalam teori of acceptance model ini, contohnya dia mengatakan bahawa untuk seseorang itu mengguna pakai idea-idea yang baru ataupun mengguna pakai sesuatu inovasi, dia mesti ada perception dia terhadap inovasi itu mesti mudah untuk digunakan. Ease of use. Inovasi itu akan dapat kata menyelesaikan masalah, contohnya kan, walaupun mungkin tak apa tepatlah dengan term ni, tetapi contohnya itu. Jadi apa yang kita nampak
konsepnya ialah kalau ada X, dia akan bawa pada Y. Kan? Kalau ada motivasi, dia akan membawa kepada pendekatan yang bermakna di dalam pengajaran PAK contohnya. Jadi itulah konsep ataupun hubung kait antara beberapa faktor ataupun pembeli upah. Okay, itu secara konsep lah. And then when we talk about theory, teori ini, dia merupakan konsep-konsep yang berkaitan antara satu sama lain. Okay, so macam saya katakan tadi, konsep itu kita punya macam assumption, kita punya conception bahawa kita kata kalau ada motivasi maka ni akan meningkat. So untuk kita test hubung kait antara motivasi dengan pendekatan yang baik di dalam pengajaran PAK 21, kita perlu kepada satu teori yang menyokong bahawa wujudnya interrelationship between these two concepts. Maksudnya between motivation and the yang kata kemahiran ataupun skills guru dalam pengajaran secara abad ke-21 contohnya. Okay, so you need to have kind of theory yang orang kata menunjukkan there will be interrelationship between these two variables. So teori adalah satu gagasan yang menunjukkan hubung kait antara konsep-konsep inilah. Okay, so dia kata which structure a systematic view of phenomena for the purpose of explaining or predicting. Macam tadilah kan, teori Tam tadi, kalau kita nak kata, kita nak memahami sejauh manakah kalau kita pencapaian ataupun penerimaan guru terhadap idea untuk pengajaran tentang PAK 21 menggunakan iPad contohnya, maka dalam teori tu dia kata mestilah ada untuk di accept kepada penggunaan iPad tu, dia mesti perceive bahawa penggunaan iPad ni adalah mudah. Jadi kalau dalam kajian kita dapati bahawa guru-guru kata susahlah guna iPad ni, dah lah dia tak sama macam Android kan, nak kena pergi dekat App Store dan sebagainya, nak kena verify lah dan sebagainya, ada link pula dengan MacBook dan sebagainya, susah lah saya rasa. Kalau nak pancar pun nak kena ada Apple punya Apple TV. So kalau sekiranya teori mengatakan kalau pengguna merasakan penggunaan sesuatu inovasi itu susah, apa prediction dia? Tahap penggunaan tinggi ke rendah kelas? Rendah. Rendah lah kan? So that's how theory helps us to come up with assumption. But of course, assumption will remain as assumption until we get the actual result. Itu yang kita ada hipotesis tu. Kita menguji sama ada wujud tak hubungan yang signifikan antara contoh persepsi tentang kemudah gunaan iPad dengan tahap penggunaan guru. Okay? So kalau betul maknanya hipotesis itu diterima. Kalau tidak, hipotesis itu ditolak. So that's how kenapa teori itu sangat penting untuk saudari masukkan di dalam kerangka konsep, kerana teori inilah sebenarnya akan menunjukkan hubung kait antara sesuatu fenomena ataupun sesuatu aspek yang hendak kita kaji. So conceptual framework pula adalah merupakan satu sistem ataupun satu gambaran visual yang kita bangunkan yang mengandungi apa dia. Mungkin ada konsep di situ, ada assumptionnya, ada expectationnya, ada kepercayaan dan setiap teori yang akhirnya akan support dan juga memberikan maklumat kepada kajian yang hendak kita jalankan. So saya rasa ini bertepatan dengan apa yang you all dah sebut tadi kan. Ada teori, betul tak kelas? Lagi ada apa lagi? Variable. Variable, pembeli ubah, lagi? Dia ada faktor dan semua itu dikatakan ada hubungan dia kan. Mungkin yang ni bawa pada yang ni perlu ada baru bawa pada yang ni kan. Jadi hubungan anak panah yang bawa ke mana-mana itu sebenarnya antara satu penyelidik mungkin berbeza dengan penyelidik yang lain. Kenapa? Kerana dia bergantung kepada assumption dia. Bergantung kepada hipotesis dia. Apa yang dia nak kaji, apa yang dia nak test dan sebagainya, right? So all in all, secara mudahnya saya tak nak cerita terlalu complicated conceptual framework ni. Yang penting ialah bukan kita nak bergaduh tentang apa itu kerangka konsep, apa itu teori, kerangka teori. Tetapi yang penting saya nak supaya saudari at the end of the day, bila menulis proposal, mampu untuk menghasilkan satu conceptual framework. That is more important rather than kita orang kata membahaskan apa beza kerangka teori dengan kerangka konsep
Tetapi cukup untuk kita memahami when we talk about conceptual framework, it means it has to be kata theories, models, pun boleh ubah kan, ataupun mungkin ultimate aim yang hendak kita kajilah dalam kajian tersebut. Saya akan tunjuk contoh-contoh kerangka konsep tadi. So of course dia kata kerangka konsep, again kita dah sebut tadi, dia dalam bentuk visual lah ataupun dalam bentuk penerangan ayat. Sebab tu perasan kalau kita lihat dalam tesis, kalau kita buat satu kerangka konsep, of course dia akan ada visual kan, kelas ada rajah kan, ada kotak-kotak, ada nak panah, betul tak? Tetapi dia tidak lengkap dengan hanya you jangan letak sedebuk macam tu. Dan pandai-pandailah pembaca buat interpretasi sendiri. Tak boleh You kena ada penerangan yang menerangkan hubung kait antara satu-satu kotak kepada kotak yang lain dan kenapa dia duduk di situ dalam konteks your research. So your role is actually to explain kenapa pemboleh ubah itu ada dalam kerangka konsep dan apa sebenarnya assumption kita apabila kita letak pemboleh ubah itu, dia membawa kepada mana? Kan? Apa dia dependent variable ataupun pemboleh ubah bersandar yang akan kita kaji, yang kita predict akan memberikan kesan kepada pemboleh ubah bersandar dengan wujudnya pemboleh ubah yang tidak bersandar contohnya. So, all in all kita kata dia dalam bentuk visual diikuti oleh penerangan secara bertulis yang menerangkan sama ada secara grafik ataupun secara naratif tentang isu-isu aspek-aspek penting yang perlu saudari masukkan yang mana berkaitan di dalam penyelidikan yang hendak dilaksanakan. Tetapi kalau tak berkaitan, boleh tak kita masuk? Contohlah, kita baca teori kan, you suka kan buat chapter 2 ni kalau sebut teori, segala macam teori pembelajaran semua nak masuk kan? Teori constructivism lah, cognitivism, interpretivism, connectionism dan sebagainya. Tapi sebenarnya dalam kajian you nak guna constructivism saja. So dalam kerangka konsep ni, boleh tak masuk teori-teori lain kelas? Tak boleh. Tak boleh. Tak perlu masuk. Jangan nak menyebut masuk benda yang tak relevan. Hanya masukkan yang relevan sahaja. Tetapi dalam bab 2 boleh tak ada teori-teori lain? Boleh. Boleh. Sebab apa boleh? Sebab apa? Literature review kita untuk pengetahuan. Pengetahuan. Literature review. Yes. Dan menunjukkan bahawa kita aware tentang teori-teori lain. Walaupun kita hanya menggunakan constructivism, tetapi at the end of the session bila kita letak literature review tu kelas, you kena come up dengan satu summary bagi setiap subsection tu mengatakan secara umumnya terdapat banyak teori pembelajaran yang bersesuaian dalam kajian, namun untuk tujuan kajian ini penyelidik akan memilih teori constructivism untuk tujuan apa dia, bla bla bla. You kena justify dia. So kalaulah penulis yang penyelidik buat macam tu bagi setiap subsection dia, memang pembaca very happy. They will be very happy because they know that you have actually helped them untuk memudahkan pembacaan dan always come up with justification. Justify sebab apa? Ada ni tapi sebab apa saya nak guna ni? Jadi dalam Viva dia punya tips dia sebelum ditanya awak kena jawab. So kat mana nak jawab? Dalam penulisan lah. Dalam bab-bab yang sedia ada lah. So kita predict dah. Dia tanya macam tu, kita terus jawab dia dalam penulisan. Jadi pembaca memang tak ada modal nak tanya soalan-soalan yang pelik kepada saudari. Okay, so that's how you go about winning the readers punya heart lah. Doktor? Ya. Doktor, sorry, boleh ke saya mencelas sikit? Silakan. Doktor, tapi saya segan nak tanya ni sebab saya tak tahu. Tak apa, malu bertanya sesat jalan. Hello, saya yang terputus ke? Jalan Cikgu Farah susah sangat sampai terkeluar. Sorry saya yang terputus ni. Saya guna mobile hotspot ni sebab dekat office ni tak ada ni. Dah tiba-tiba dia terputus. Okey, silakan. Siapa tadi Farah nak tanya? Sorry doktor, saya sebenarnya saya memang segan nak tanya ni tapi saya kena tanya juga. Saya ada masalah dengan teori ni sebab saya baca dekat saya punya artikel, walaupun artikel tu artikel berindeks tapi
tak ada pun dia nyatakan pasal teori kan doktor kan. Kadang-kadang dah kena dah tajuk artikel tu tapi saya tengok teori dia tak ada pula. Lepas tu macam mana sebenarnya kat doktor kita nak baca, kalau kat tesis tu adalah tapi tesis kan tak boleh jadi rujukan yang ni kan. Kat mana macam mana kita tahu sebenarnya doktor yang teori tu doktor? Teori apa, nak guna konstruktif ke apa yang sesuai doktor? Macam mana Kak? Biasanya kalau dalam tesis memang confirm ada lah sebab itu wajib ada kan. Dan kebiasaannya artikel ni kalau dia tulis berdasarkan kepada tesis tu dia akan pilih mana-mana yang ni sajalah sebab artikel kan bentuk dia pendek kan. Dia mungkin tak cerita secara panjang lebar lah. But sepatutnya dia perlu ada teori yang berdasari tu. Tetapi saya tak tahulah kan penulis ni berbeza-beza dia punya mazhab kan. Mungkin reviewer pun sendiri yang merasakan bahawa tak perlu pun masuk teori dan sebagainya. So one of the ways untuk kita mengenal pastilah kajian ni guna teori apa ialah berdasarkan kepada kefahaman kita sendiri tentang teori itu. Kalau kita faham tentang teori itu dan apa dia gagasan yang ada dalam teori tersebut, come what may lah, apa dia orang kata situasi dan sebagainya, kita boleh nampak dah, ni mesti guna teori ini. Okay? Dan orang tu, kita bukanlah, masa kita menulis, of course lah bila you buat literature review tu, kita tak bolehlah secara sembrono labelkan dia kajian ini menggunakan konstruktivism. Walaupun kita rasa, konstruktivism ni, sebab itu adalah kajian orang lain. Tetapi yang penting ialah, goes back to your own research. Dalam nak menghasilkan sesuatu kerangka konsep ni, kita kena pasti teori apa yang bersesuaian dalam kajian kita. Kan? Tapi kalau penyelidik lepas tidak menulis teori dia, kita tak bolehlah kata kajian Farizah menggunakan konstruktivism sedangkan tak ada pun dinyatakan di dalam artikel Farizah itu guna konstruktivism. Tak boleh sebab apa? Sebab memang hak dia lah, dia tak nyatakan kan. So kita tidak boleh mengandaikan ataupun kita melabelkan guna konstruktivism ni based on kefahaman kita. Tetapi yang more importantly is that for you to be able to select apa di antara teori pembelajaran yang paling sesuai untuk digunakan dalam you punya kajian. That's all. Kan? Alright? Maksudnya macam soalan Farah tadi tu, maksudnya contohnya dalam tu memang dia tak ada teori. Jadi kalau dalam tugasan kita tu, kita boleh analyse sendiri sebab kita boleh kenal pasti faktor dia, boleh ubah yang berkait, elemen-elemen tu. Maksudnya dia tak buat dalam bentuk rajah tapi dia buat dalam written explanation kan. Jadi kita boleh declare lah itu adalah kerangka konsep dia. Betul. Boleh, kalau sekiranya penerangan itu kita nampak maknanya dia menjurus kepada, dia menerangkan tentang kerangka konsep lah. Sebab macam tadi mungkin dalam bentuk rajah. Mungkin juga ada yang tak buat bentuk rajah sebab yalah penulis ni berpancar warna kan cara dia. Mungkin kita terbiasa dengan satu figure ataupun satu rajah baru kita terangkan. Tapi mungkin kita tak tahu dekat negara lain, dekat Afrika ke apa ke kan. Dia punya, saya pernah jadi review untuk satu paper. Apa benda metodologi saya tak pernah dengar pun. Saya rujuk kepada ketua editor saya dekat US, dia pun dia kata saya tak pernah dengar juga dia punya metodologi ni kan. Daripada planet mana tak tahulah. Tapi kita meraihkan, kita minta dia explain dan sebagainya lah, penambahan artikel explanation dan sebagainya lah. Ya, Anis. Macam berkaitan juga dengan Hajar dengan Farah tadi tu, andai kata benda tu dalam bentuk written, adakah kita perlu lakarkan diagram untuk conceptual framework untuk kita punya assignment tu, Doktor? Okay, memang you kena come up dengan satu conceptual framework for your own. Janganlah orang kata untuk orang lain yang tak lukis, you tolong lukis untuk dia. Untuk assignment kita tu kita tak perlu lukiskan. Tak payah. Rajin now nak nulis untuk orang kan. Come up dengan satu konsep untuk diri sendiri saja, untuk you punya kajian saja. Okay? Doktor, untuk yang artikel orang lain tu, kalau tidak dinyatakan kerangka konseptual, kita tulis tidak dinyatakan lah. Tak buat macam tu lah, dash lah, tak ada lah. Kalau tak ada takkan kita nak ada-adakan pula kan. Penat lah kita. Lagi satu doktor, kalau artikel tu dalam bahasa Inggeris, so kita masukkan dalam table tu, do we just copy in English ataupun sebab ada artikel English, ada BM, so kita copy ikut language original dia ke atau kita kena terjemahkan dalam bahasa Melayu? Okay, it depends on language apa yang you tulis dalam untuk tujuan tugasan tu. Saya tulis dalam bahasa Melayu. Kalau tulis dalam bahasa Melayu,
then memanglah you kena translate balik bila nak terangkan. Okay, translate, Dan remember masa nak masuk dalam kotak tu janganlah copy paste biji-biji. You kena summarize dia. Ingatkan You copy paste je. Dah, panjang lah macam tu kan. Penat lah. You kena cari gist dia. Cari gist dia dalam artikel itu apa dia. Contohnya metodologi. Janganlah copy paste kalau metodologi dia sampai satu muka surat. Takkanlah satu muka surat you nak letak dalam kotak yang narrow tu kan. Just ambil apa dia. Kajian menggunakan kaedah kualitatif, menggunakan kajian case. Embedded case. Contohnya. Maknanya kita ambil gist saja. Saya rasa Vicky tadi dia tanya pasal yang conceptual framework tu. Dia punya dalam kotak-kotak tu semua dalam bahasa Inggeris kan. Saya pun buat exactly sama. Just screenshot the framework tu. Kalau framework tu tak payahlah nak rajin pula nak gila balik nak translate tak payahlah. Kan, tak perlulah kan. Tak payahlah. Memang betul lah boleh capture dan masukkan je kan. Tapi maksud saya yang point yang you extract daripada paper tersebut bila nak masuk dalam kotak-kotak tu might as well terus dalam bahasa Melayu lah. Sebab apa? Sebab itu kan akan digabung jalin dalam bentuk penulisan kan. Okay. Tapi jangan copy paste 100%. Dia akan jadi panjang. Just ambil poin-poin yang penting sahaja. And then lagi satu doktor, untuk bahagian komen dan analisis tu, sebenarnya kita kena tulis apa? Pasal apa? Komen analisis ni tugasan 2 ke? Ni tugasan 2 ke? Tugasan 1. Dalam kotak-kotak tu, bahagian bawah sekali. Bila pula ada komennya? Ada? Komen dan Ada yang bawah komen. sekali. Okay. Komen dan analisis itu ada boleh kita delete ke? Jangan. Kalau macam saya kan doktor, saya macam tertanya-tanya lokasi dekat mana. So saya boleh ke nyatakan macam tu? Pekaji tidak nyatakan tempat dekat mana ke? Lepas tu tak, dia komen tu di setiap satu matrix ke? Bagi satu paper? Ya, betul. satu artikel tu satu. Okay, bawah right. dia ada sebut. Dan bolehlah masuklah apa-apa yang kita rasa nak tulis kat situ. Kan ada kata kalau macam kita suka sangat baca, sangat complete ke macam tu lah kan. Tak semestinya bolehlah. kita kritik kan. Ya, lepas tu kena pasti dapatkan email penulis, kontak dia, dapatkan dia punya alamat lah untuk you hantar sesuatu Grab ke apa ke kan. Lawak-lawak je. Put that in comment lah. Tak adalah, okay, saya gurau je. Saja je, saya dah masuk air ni. Gurau je. Okay, ya. Sorry, yang tugasan satu lagi tu kita nak guna. Tapi saya ada letak email tu. Boleh letak email, tak ada masalah. You nak contact pun boleh sebenarnya. You nak macam kata terima kasih saya dah baca paper you sangat bagus. Which is good. Ya, silakan. Betul, yang tugasan tu dibolehkan ke kita guna size sendiri, tapak sendiri. Macam kalau doktor bagi artikel 1 sampai 10, boleh ke kita jadikan dia dalam bentuk portrait, satu artikel satu page? Please do. Sebenarnya saya pun tak berkenan kalau banyak macam tu, pening kepala. So you extract satu-satu. Buat satu-satu. Satu artikel, apa dia, elemen-elemen dia dan sebagainya. Okay, thank you doktor. Tapi satu lagi doktor. Yang cantik kalau nak lagi memenangi hati you punya lecturers kan, lepas buat satu-satu tu, you come up dengan metrik yang saya katakan tu kualitatif, kuantitatif. Ada. Jadi kita nampak pola tau. Pola dia. Boleh faham tak maksud saya? Apa tu macam ada tak menggunakan teori apa dia? Konstruktivism, okay, tik kat sini. Teori kognitivism kat sini. So kita nampaklah pola. Maksudnya daripada 10 artikel yang saudari dah baca tu, ini dia punya pattern dia. Itu akan memudahkan lah. Dan doktor, biasa ada juga pelajar yang memasukkannya di dalam appendix untuk tulis penulisan tesis ya. Kalau macam tu kena tambah masa lagi nak hantar. Tambah masa, extend ni lah, extend semester lah. Kita orang kena hantar minggu depan. Prof Rohizan suruh hantar minggu depan. Ya. Sebelum cuti sekolah. Sebelum cuti sekolah pula. Sebelum cuti semester. Doktor. Tak, itu draft. Kelas kita orang ni selalu dia bentuk iteratif tau. You boleh hantar dulu supaya bila lecturer bagi feedback, you boleh buat penambahbaikan. Maknanya the probability of you getting higher mark is there. Nampak tak? Jadi buat dulu. Buat dulu, lepas tu kita bagi feedback, lepas tu janganlah kita lepas buat tu tinggal je. Dia proses yang iteratif. Sebab tu kalau saya dengan Profesor memang macam tu, Profesor akan terus hantar tapi tidak bermakna itu adalah yang final one. But at least dia akan jadi
pushing factor lah. Kalau tidak tunggu minggu 10, semua you lambat minggu 10, bukan kelas ni saja tugasan kan. So you need to play around with the time management lah. Okay, whether you like it or not, you need to push yourself lah a bit. So, dan bila kita bagi feedback tu, buat penambahbaikan. So dia akan dapat membantulah untuk orang kata mempertajamkan lagi hasil akhir tu. Doktor nak tanya. Okey, untuk dalam table tu kan, okey, kita kan analyse kan. Jadi bila kita analyse, kita replace kan melalui artikel diorang kan. Jadi bila kita replace untuk bahagian ruangan literature review, kita perlu letak tak citation sebab kita dah ada maklumat jurnal. Dalam literature, dalam kotak? Dalam kotak literature review untuk tak tu. Payahlah. Tak payahlah sebab kita dah ada dia punya citation kat atas tu kan. Kecuali semasa you all menulis yang sintesis tu. Dah belajar tentang penulisan secara sintesis minggu lepas kan? Belum. How to come up with a synthesis writing? Belum. Tengok kat YouTube saya. Tengok kat YouTube saya sebab saya tak sempat nak cerita dah. Pergi cari dekat link untuk playlist tu. Cari penulisan secara systematic literature review. Ada kat situ saya ajar sedikit tentang cara macam mana nak menulis secara sintesis. Jadi maksudnya dekat kotak tu, dekat ruangan kotak yang kita analisis tu tak perlu lagi citation dia sebab kita dah replace. Tak perlu. Tapi selepas habis you analyse 10 artikel tu, baru buat satu penulisan. Penulisan tu boleh jadi you come up dengan subsection. Boleh? Jangan satu section tapi janganlah tulis 2 ayat je kan. Kenalah panjang sikit. Macam tu. Tapi mesti ambil kira lah 10 citation yang ada kat atas tu. Ada juga saya baca tengok-tengok. Aku tengok ni citation ni ada kat sini tapi bukan yang terdiri daripada yang 10 tu. Nampak tak? Kerja maknanya dia copy paste daripada penulisan artikel lain. Memang kena lah. Memang kena. Terima kasih doktor. Okey. Okay, saya sambung sikit lagi tentang kerangka konsep boleh? Boleh, doktor boleh. Boleh. Amboi semangatnya. Okay. So, the definition dia kata, kita bercakap tadi tentang kerangka konsep tadi kan? Ni siput ni kata, the definition may also be called the theoretical framework or idea context. Maxwell. Maknanya dia kata, sometimes researchers will use it interchangeably between theoretical and conceptual framework. Walaupun sebenarnya ada sedikitlah perbezaan antara kedua-duanya. So theoretical framework, kalau kita cakap tadi tentang conceptual kan, conceptual kita tahu dia mesti ada apa kelas? Antara elemen-elemen yang perlu kita ada, kita masukkan dalam kerangka konsep tadi apa yang telah kita bincangkan? Boleh ubah lagi. Teori. Faktor-faktor. And of course kita masukkan juga responden kita kan. Responden kita dan juga mungkin kemahiran-kemahiran yang ialah secara basicnya pun boleh ubah lah kalau kita kata tentang pencapaian kemahiran dalam pemikiran secara kreatif. That is one of the variables kan. Salah satu daripada pemboleh ubah tidak bersandar yang kita ukur. So kita perlu masukkan. So coming back to theoretical framework, kerangka teori ini dia mengatakan merupakan struktur konsep-konsep yang wujud di dalam literature review yang merupakan sesuatu map ataupun satu visual yang telah pun ready made. Maksudnya kalau kerangka konsep tadi kita ready made tak kelas? Tak, kita buat semula sendiri. Kita buat sendiri, kita yang kumpul kan, kita kumpul, kita nak tengok perubahan ni, therefore kita susun menjadi satu kerangka konsep. Tetapi teoretikal ni dia lebih bersifat sempit kerana dia sesuatu yang kerangka yang telah pun sedia ada yang kita guna pakai terus. Sebab kerana yang dikatakan sebagai ready map ini adalah teori itu sendiri. Ya, teori itu sendiri. Okey, contoh yang ni. Ini adalah teori diffusion of innovation under Rogers yang melihat kepada orang kata stage in innovativeness. So Rogers mengatakan bahawa
untuk seseorang pengguna di dalam suatu inovasi, we talk about PEK 21, satu inovasi lah contoh kan, untuk membolehkan seseorang guru itu dia confirm untuk pakai pendekatan itu sepanjang masa bila dia mengajar, dia mesti melalui 5 fasa ini. Ini adalah teori. Jadi mesti melalui pengetahuan, dia mesti tahu dulu apa dia ciri-ciri dalam PEK 21. Dia akan diberi persuasion. The users should be persuaded lah. Diberikan sokongan, dokongan untuk membolehkan dia mula menggunakan PEK 21. Saya bagi contoh konteks PEK 21. So dalam fasa ini dia mesti tengok apa dia kelebihan dalam pendekatan PEK 21 yang menyebabkan guru tu nak guna dalam pengajaran dia. Apa dia compatibility, kesesuaian dia untuk dia guna pakai dengan level student contohnya, ataupun masa, period pengajaran dia, ataupun mungkin dengan environment dalam kelas yang dia ada, ataupun kompleksiti. Adakah cikgu tu rasa PEK 21 susahnya, ataupun dia rasa mudah, ataupun perlu juga melalui proses mana dia dah boleh try. Bila dia boleh try sekali menggunakan pendekatan PEK 21, dia akan dapat satu gambaran, gambaran yang lebih jelas tentang sama ada PEK 21 ni worth tak saya guna untuk student saya, membantu tak pencapaian pelajar saya. Dan yang kelima, ada observability. Maksudnya seseorang guru itu perlu diberi peluang untuk observe ataupun melihatlah kejayaan-kejayaan oleh guru-guru lain yang menggunakan PEK 21. So kalau dia dah melalui 5 proses ini, dia akan persuaded lah sehingga dia akan membuat satu decision ataupun keputusan sama ada dia nak adopt, nak guna ke ataupun nak reject. Okay, lepas dia dah try tadi kan, dia tengok kawan-kawan dia tengok compatibility dengan student, dia tengok ada tak faedah dan sebagainya, barulah dia buat satu keputusan sama ada, okay, I will use it forever, or maybe I will not use PEK 21 anymore, based on my own experiences, based on these 5 characteristics of innovation lah. Lepas tu, bila dia masuk kepada fasa implementation, dia akan dia akan buat satu lagi confirmation dari sudut keputusan dia sama ada daripada adoption mungkin dia terus guna. Dia akan terus guna bila dilaksanakan. Tetapi boleh jadi lepas dia adopt ni, dia akan berlaku discontinuance. Dia rasa macam penat lah saya kan, bagus tu bagus lah tapi masa tak mengizinkan, bahan tak cukup kan, silibus belum habis, therefore saya kena stop lah menggunakan PEK 21 ni di atas sebab-sebab yang tertentu. Atau boleh jadi pada awalnya dia rasa macam dia tak nak guna, tapi bila dia dah guna banyak kali, akhirnya rasa not bad. Sebenarnya bila saya guna PEK 21 ni, saya lagi seronok mengajar, student pun enjoy, and then saya nampak student punya pemikiran pun lebih mencapah dan saya tak perlu banyak bagi arahan sebab student dah faham tentang bagaimana nak melaksanakan tugasan. Dan akhirnya student dapat menghubung jalinkan konsep yang dipelajari dengan aspek praktikal contoh kan, ataupun walaupun pada asal dia tak nak, memang sah-sah saya tak akan guna dan sebagainya. So this is what we call as a theoretical framework ya kelas. Maksudnya this is ready made. Ni Roger dah masuk dah 5 ni, kita tak payah ubah lah. Kita guna pakai sedebuk yang macam ni, kita jadikan dia sebagai kerangka konsep. Tetapi apa di antara kata kekurangan ataupun inilah shortage dia apabila kita menggunakan kerangka teori as compared to kerangka konsep. So ini contoh kerangka konsep. Saya ambil daripada tesis salah seorang pada pelajar saya, dah lama saya tak ingat siapa. So cuba lihat di sini. Ini adalah satu kerangka konsep yang pelajar ini hasilkan dalam pendidikan masters dia. So dia sebenarnya nak melihat at the end, dia nak melihat perkembangan profesional dan juga tahap pembelajaran, kemahiran dan pemikiran aras tinggi pelajar yang melalui kursus seminar aliran terkini dalam pengenalan sumber dan teknologi maklumat yang mana melalui proses seperti bersemuka, ada blended, ada e-forum, menggunakan pembelajaran dan juga pembelajaran berasaskan aktiviti. Tetapi bagi dia untuk memahami perkembangan ini, dia didasari oleh aspek identiti dia. Ya, jadi ada 4 lah, identiti secara personal, profesional, identiti sebagai pelajar dan identiti sebagai ahli di dalam kelas tersebut. So ini adalah pecahan-pecahan dia lah, variable lah kan, pembeli upah. Jadi
Dalam ni dia memasukkan teori identiti. Inilah teori identiti. Teorinya adalah teori identiti yang mempunyai pemboleh upah yang 4 ini, yang mana dia predik apabila dengan identiti yang sedia ada yang tadi offline tu tadi, bila dia masuk ke dalam komuniti pengamal dalam kursus ini yang melalui pembelajaran secara bersemukanya, ada blendednya, ada terlibat dengan forum secara dalam talian dan sebagainya, akhirnya akan membawa kepada perkembangan profesional bagi pelajar tersebut dari sudut tahap pembelajaran, kemahiran dan pemikiran aras tinggi. So nampak tak di sini dia menggabung jalinkan aspek teori, aspek mungkin konsep kan, konsep blended, M-learning dan sebagainya, dan akhirnya ini adalah ultimate aim ataupun pemboleh ubah bersandar yang nak ukur hasil daripada pemboleh ubah yang tidak bersandar di sini. Okay. Jadi cuba you all compare, ini adalah kerangka teori, ini adalah kerangka konsep. Yang mana lebih komprehensif kelas? Konsep. Kenapa kerangka konsep lebih komprehensif as compared to theoretical framework? Dia lagi dekat dengan kerja kita, dia ada semua yang kita nak, variable dia, pemboleh ubah dia, apa faktor dia. Kita yang buat benda tu, bukan kita ikut pada yang tu. Excellent, kan? Maksudnya kita sebenarnya yang ada say lah apa dia teori yang nak kita masuk dalam ni. Apa dia pemboleh ubah yang kita rasa sesuai kita masuk dalam ni. Sedangkan di dalam theoretical framework ini kita tak ubah apa-apa. Kita just guna yang ready-made je kan? Jadi kita tak ada tambah dan sebagainya dia, dan akhirnya dia mungkin membawa kepada beberapa soalan dalam kalangan pembaca. Siapa kan? Siapa ni responden kita contohnya? Teori apa yang diguna? Ataupun dalam konteks penggunaan inovasi apa contoh kan? So itulah secara umumnya perbezaan di antara yang dikatakan sebagai theoretical framework dan juga conceptual framework. Okay, tetapi walau bagaimanapun dia kata conceptual dan theoretical framework ni can be defined, boleh juga didefinisikan sebagai satu susunan idea yang disusun mengikut satu susunan yang bersistematik tentang sesuatu fenomena yang sedang kita kaji itu, atau boleh jadi sebagai kata susunan hubung kait antara pemboleh ubah dan pemboleh ubah. Secara umumnya kalau kita lihat kat sini, theoretical dengan conceptual ni more or less the same kan, dia ada persamaan, betul tak kelas? Persamaan dia ialah dia adanya unsur-unsur, ada elemen-elemen yang disusun secara bersistematik yang menunjukkan hubung kait kan? Betul tak? Betul. Okay. Betul. Right. Cuma macam kita katakan tadi, conceptual lebih banyaklah kita boleh masukkan, manakala theoretical ni dia based on satu teori yang tersendiri lah. Ya? Tersendiri. So, and then saya tak nak cerita lagi lah. Okay. Mungkin yang ni saya tambah sikit, dia katakan sebagai satu tentative theory ataupun blueprint lah. Maksudnya bila pembaca baca you punya thesis, bila dia tengok kerangka konsep tu, maksudnya dia dah tahu dah, oh ini dia punya responden dia, ini dia pemboleh ubahnya, ini teori yang diguna pakai. So ini pendekatannya contoh kan. So maksudnya dengan wujudnya kerangka konsep tu, so saudari sebenarnya telah pun mempersembahkan the overview of your research kata endeavor. Apa dia yang you nak buat kan, apa dia aspek yang you nak kaji, apa dia assumption yang ada berdasarkan daripada anak panah A bawa pada anak panah B, that is assumption lah kan, ataupun belief yang kita katakan tadi di dalam slide-slide yang sebelum ini, right? So dia kata kerangka konsep is something that is constructed, kita yang bangunkan, not found. Kan? Maksudnya we are the owner of our conceptual framework. A dengan B mungkin buat kajian tentang PAK21, tetapi kerangka konsep dia mungkin berbeza bergantung kepada apa dia punya teori yang diguna pakai, apa dia pemboleh ubah yang dikena pasti, yang nak dikena pasti. Contoh tadi kita tengok motivation. Mungkin B tak tengok pada motivation. Therefore motivation tidak ada di dalam kerangka konsep penyelidik B, manakala ada dalam penyelidik A. So itu katakan sesuatu yang perlu kita hasilkan sendiri berdasarkan kepada pembacaan kita kan kelas. Kita tengok teori ni dalam bab 2 tu macam-macam teori kita tengok. Tetapi at the end of the day kita perlu select. Kenapa saya nak guna constructivism? Itu yang saya katakan tadi, setelah dalam bab 2 tu you cerita semua teori, come up dengan satu rumusan bahawa
Dalam kajian ini, penyelidik akan menggunakan teori konstruktivism kerana bagi justifikasi. Dan ambillah konstruktivism tu, masuklah dalam dia punya kerangka konsep. Kan? Senang kan? Senang lah cakap kan, tapi bila you buat tu perlu pada exercise sikit lah. And then of course, please pay attention to these few things class. Existing teori apa yang dah sedia ada. Kita jangan buat teori sendiri. Kita cari teori-teori yang sesuai di dalam you punya bidang lah kan. Bidang sejarah mungkin tak sama dengan bidang bahasa ya. Bidang sains sukan mungkin tak sama dengan bidang kurikulum dan sebagainya. So you need to be aware of the theories in your own specific area of research ataupun in your very own discipline. Yeah. So research that are relevant to what you plan to study. Tengok juga kajian-kajian yang lepas yang berkaitan dengan kajian yang you nak buat lah. Kerana dalam kajian itu, you mungkin boleh jumpa teorinya, you boleh nampak metodologi yang sesuainya dan yang paling penting ialah you boleh mengenal pasti apa dia pembeli upah yang sesuai untuk dikaji. Alright? Dan of course, tengok juga each idea or research finding. Ya, penting bila kita buat literature review untuk kita come up dengan conceptual framework ni, kita kena tengok kedapatan-dapatan pada kajian lepas. Nak tengok valid ke kita nak masukkan dia ni dalam kajian kita kan. Okay. Dan teori-teori apakah yang akan membantulah untuk kita mencapai objektif kajian kita. Right? So, what general forms might a conceptual framework take? Dia boleh jadi proses, boleh jadi content lah. Okay, ni pun salah satu lagi. Ni impact ataupun pembeli ubah dia. Ni participants dia siapa? Apa dia skill level yang cuba dia kaji dalam kajian, dan ada beberapa learning theory yang mendasari ataupun yang membawa kepada pencapaian skill-skill yang dikendaki. And then dia akan tengok appropriateness of current learning theory kepada computer literacy dan sebagainya. So ini salah satu lagi contoh lah. Alright, so okay, macam mana kita nak come up dengan literature review? Of course, you have to start reading. Yeah, read and read and read. Buat sintesis and then lihat kepada gap dalam kajian. Kena pasti apa di antara soalan-soalan kajian yang boleh kita jawab lah yang berkaitan dengan isu yang hendak kita kaji. Dan seterusnya barulah come up dengan your own conceptual framework. Jadi conceptual framework ni biasanya akan kita bangunkan setelah kita ada semua maklumat tu. Kita tahu siapa kita nak kaji, apa di isu yang kita nak kaji, apa teori yang kita nak guna pakai, apa metodologi yang sesuai untuk kita mencapai objektif yang telah kita letakkan, then only you come up dengan kerangka konsep. Ya, kita tak bolehlah tiba-tiba ada kerangka konsep tanpa kita melihat overview kan. Kerana kerangka konsep ni sebenarnya macam tadi dalam first slide tadi, dia adalah apa? Jelmaan ataupun visualisasi daripada idea-idea abstrak yang ada dalam pemikiran kita kan. So in order for us to have the such kind of kata abstraction dalam pemikiran kita itu, tentulah you kena baca dulu, betul tak? You tengok ini hubung kait itu dengan hubung kait ni, dan barulah kita boleh dapat come up dengan satu kerangka konsep. Okay? Saya nak tunjuk satu contoh. Ini saya punya pelajar PhD lah. Ini kerangka konsep dia. Dia buat kajian tentang pembangunan modul untuk kesedaran cyber berasaskan digital storytelling dan juga gamification. So dalam kerangka konsep ini tengok nampak dia menggunakan ada memang 4 teori pembelajaran. Ini bukan saja sebab untuk PhD kan. Dia memang kaji setiap teori-teori yang digunakan dan juga kaedah pembelajaran berasaskan DST dan juga kaedah pembelajaran berasaskan gamifikasi. So digabungkan dan akhirnya membentuk satu modul yang kita namakan sebagai Kusedar. Dalam modul ini ada 5 tajuk yang penting berkaitan dengan risiko cyber, dan semasa pembangunan modul Kusedar ini didasari oleh model ID ataupun Instructional Design ICCEE oleh Chen. Dan apabila dia bangunkan, maka dia apa yang dia nak lihat ialah tentang adakah berlaku perubahan dari sudut kesedaran pelajar, khususnya dari sudut motivasi dan juga tingkah lakunya. Right? So dari segi kesedaran, dia melihat motivasi yang dikerangkakan oleh ARCS model, itu Keller, dan dia nak melihat juga tingkah laku terhadap risiko cyber ni, dia menggunakan kerangka teori motivasi perlindungan. Ataupun motivation up to protection motivation theory oleh Rogers and Robert.
So nampak keseluruhan inilah yang dihasilkan, dia menghasilkan satu molekul sedar dan ini yang dia nak capai at the end, which is what we call as ultimate aim. And then inilah teori-teori yang mendasari pembangunan model. Tetapi of course macam saya katakan tadi, setiap antara kita ni kerangka konsep kita berbezalah mengikut metodologi kita kan. Macam yang ni sebab dia menggunakan DDR, Design and Development Research. Itu pembangunan. Dia membangunkan satu molekul sedar ni. Jadi ini adalah antara bentuk ataupun cara dia menulis kerangka konsep dia. Any question class? Doktor, minta maaf nak tanya yang berkaitan template pola tu, kami boleh ambil di blog ataupun YouTube doktor ke yang kita nak tik-tik okay, dia ada kuantitatif. Yang tu tak ada, saya tak ada masukkan dalam slide saya. Tapi you all boleh come up sendirilah ya, boleh come up sendiri. Sebab kalau saya masuk pun of course lah metrik yang ada dalam setiap garis tu berbeza kan ikut literature you all lah. Macam tu. Tadi doktor ada bagi idea tentang teori yang digunakan dengan method. Ada item lain yang dicadangkan ke untuk yang pengukuran metrik tu? Okey. Pemboleh ubah? Kan pemboleh ubah? Lagi apa dia lagi? Mungkin responden? Negara luar, dalam negara? Subjek mata pelajaran yang digunakan? Banyak tu. Kan? Tengoklah bergantung kepada apa konten yang ada di dalam artikel tersebut. So, bila kita tengok matrix tu, kita nampak kan pola dia kan? Pattern dia. Yang banyak tu maksudnya yang dah terisilah gap dia. Yang kurang tu lompang tu, itu mungkin itu dah yang boleh kita isikan dengan melaksanakan kajian kita sendiri. Doktor, sebab saya ada baca di beberapa bacaan luar kan, yang berkaitan dengan kerangka konsep ni, contoh kan, contoh kita nak buat hubung kait kan. So kita nak letak kotak tu, kita ikut yang kita faham kan, untuk kita terjemahkan kotak tu, nanti kita tulis elaborate bawah dia tak? Ya. Begitulah. Betul. Ada masuk ke dari segi bentuk? Maksudnya? Bulat ke sekuati je? Sekuati lah nak guna bulat ke segi empat ke? Dalam penulisan tu tak ada masalah. Boleh je nak guna bulat ke oval ke, apa tu bentuk kotak yang rectangle ke ataupun yang jenis yang ada curve kat tepi, tak bergantung. Tapi yang penting ialah visualisasi tu perlu ada anak panah lah. Kan dia mesti ni bawa ke mana, ni bawa ke mana. And then lepas tu you kena terangkan. You kena terangkan. Contohnya kalau macam yang ni. Kan. Ini terang awal. Ni kerangka konsep. Ni dia cerita kat sini. Untuk memastikan objektif kajian yang dilaksanakan tercapai, maka perancangan terperinci sistematik perlu diatur. Kerangka konsep dibina bagi mengetahui perkaitan antara pemboleh ubah, proses dan seterusnya output. Ni dia slide daripada Nozaiti. Kerangka konsep dibina bertujuan untuk penilaian dan pengukuran dalam kajian. So berdasarkan kerangka konsep yang dibina, teori yang digunakan untuk pembangunan molekul sedar adalah bla bla bla. Elemen, teori dan sebagainya dalam kaedah berasaskan digital storytelling dan gamifikasi. Nampak dia ceritakan apa sebenarnya yang ada di dalam kotak-kotak lah. Dan penyusunan topik dilakukan secara bermodular, iaitu 5 topik yang tadi kan, yang ada dalam topik tengah tu. Dan bagi membina modul, dia menggunakan pula ICCEE. Perasan dalam kotak tengah kan ada ICCEE ke atas. And then kerangka konsep juga turut memperlihatkan pelaksanaan modul melalui penerapan teori motivasi perlindungan yang merangkumi sumber maklumat dan seterusnya lah. Dia terang juga model ARCS merangkumi 4 elemen dan sebagainya. So inilah dia. Ini teori pembelajaran tadi, gamifikasi dan TST, kemudian ICEE dan 5 tajuk. Kemudian teori motivasi perlindungan dan juga kesedaran serta tingkah laku. So jelaslah. So kita nampak ini elemen-elemen yang diambil kira oleh penyelidik di dalam pelaksanaan penyelidikan. Tapi of course lah, yang ni memang banyak gila lah dia punya teori kan. Macam-macam sebab ni adalah level PhD lah. So untuk level master mungkin satu teori sudah memadai. Yang penting you kena visualize it clearly, tunjukkan apa dia hubung kait dia, apa dia boleh ubah yang dimasukkan dalam kajian. Dia masukkan kat situ.
So of course dia akan berlakulah sana sini kan. Itu proses biasalah. You kena susun lah yang mana datang dulu, yang mana datang kemudian. Ada orang buat pembacaan daripada kiri ke kanan, ada yang buat kerangka konsep daripada atas ke bawah. Bergantung kepada keperluan lah. Dan juga kesesuaian. Doktor, contohnya kalau tadi kita buat pendekatan, tapi dalam tajuk kita tak ada pun benda ni. Contoh kita nak buat sebenarnya kita nak kaji daripada sekolah SMKA, sekolah sekolah SBP, sekolah harian kan doktor. Tapi kita ada pun dalam tajuk kita benda tu dan dia taklah jadi kita punya variable. Kita perlu tak masuk kat dalam kotak tu sebab macam kita nak berhubung kait kemahiran mendengar dengan bertutur je, tapi benda tu tak ada dalam kita punya variable tu kan, tapi dia termasuk dalam aspek tu lah, macam kita buat dengan cikgu ni, dengan cikgu ni, dengan cikgu sekolah ni, tu kita kena masuk dalam kerangka konseptual juga. Apa pemilihan hubah yang terlibat tadi? Kemahiran berdengar, hubung kait kemahiran mendengar dengan pencapaian kemahiran bertutur. Okay, so tu adalah yang diukur ke tidak dalam kajian tu? Pendekatan. Pendekatan kemahiran mendengar dengan hubung kait dengan pencapaian kemahiran bertutur. Kalau itu adalah yang diukur, memang kena masuklah dalam kerangka konsep. Kena masuklah yang pendekatan daripada guru sekolah, SBP, SMKA macam tu. Tak payah. Kerangka konsep bukan kerangka dapatan tau. Kerangka konsep ialah apa yang kita rancang untuk kita laksanakan. Bagi penyelidik kualitatif, berkemungkinan you akan come up dengan satu lagi kerangka dapatan. Tapi itu tak wajib ada lah. Sekejap saya tengok. Saya tak ada tesis saya dalam laptop ni. Sebab saya guna laptop baru ni. Laptop lama. Sekejap slow pula internet. Tak boleh nak download. Saya nak download artikel saya sebenarnya nak tunjuk kat you all. Tak apa doktor, nanti saya cari doktor punya tesis. Nanti saya baca tesis doktor. Untuk kerangka dapatan ni doktor namanya? Untuk kerangka dapatan. Tak boleh lah. Internet saya macam stuck dekat akademia ni. Tapi tak apa. So maksudnya, going back to your question, maksudnya masa kita buat kerangka konsep, kita tak ada dapatan lagi. Kan? Therefore kita janganlah sumbat masuk dapatan kita dalam kerangka konsep tu. Kan? Tapi kalau buat kajian secara kualitatif, di bab 5, you boleh come up satu lagi kerangka dapatan. Kerangka dapatan yang menunjukkan hubung kait antara dapatan-dapatan itu dengan orang kata persoalan kajian yang kita buat lah. Doktor? Ya. Okay, kan kita kena analyse artikel berdasarkan satu topik kajian kita kan. Okay, andai katalah saya nak kaji satu teknik pengajaran, tapi dalam artikel-artikel yang saya jumpa memang cari-cari tak ada yang betul-betul tajuk dia tentang teknik tu, tapi dalam artikel ada, tapi dekat tajuk tak ada. Faham tak doktor? Maksudnya macam strategi pengajaran, kaedah pengajaran, amalan pengajaran, tapi teknik yang saya nak kaji tu ada dalam artikel, cuma tak ada dekat tajuk. Adakah saya boleh analyse artikel tu? Tak ada masalah. Yang penting kita tengok konten dia juga kan.
And sometimes bukan hanya dapatan dia tetapi literature review dia pun membantu juga kita. Kan? Tak ada masalah. Kalau nak tunggu ada dalam tajuk jenuh lah, kita tak boleh nak ambil kan. Feel free Tapi kalau to artikel luar negara memang banyak teknik tu yang digunakan. Jadi maksudnya mungkin saya ambil yang dalam negara 5 ni dia strategi dekat luar negara banyak lah, sebenarnya dekat luar negara dia banyak guna teknik ni. Itulah. Dan itu salah satu gapnya. Salah satu gapnya mungkin banyak kajian yang tentang pendekatan ini dijalankan di luar negara tetapi sangat kurang dilaksanakan dalam konteks pendidikan di Malaysia. Pun salah satu gap lah yang menyokong kenapa kita nak buat kajian. Tapi remember gap is not penyataan masalah. Gap ialah yang menyokong kepada kenapa kita nak melaksanakan kajian. So the issue yang membawa kepada kenapa kita nak laksanakan kajian itulah sebenarnya masalah kajian. Right? Okey, kasih doktor jelas. Okey. Okay, saya dah dapat dah. Ni daripada TC saya boleh nampak ke saya tunjukkan paper yang saya buat tentang identiti tu tadi kan? Yang saya kaji ialah 4 aspek ini. Ni. Personal, professional, learners identities dan juga members of identities. So yang ni dapatan dan ini sebenarnya kerangka dapatan saya. Saya guna causal network. Memang agak pening lah, tetapi jarang digunakan masa saya Viva. Saya punya external daripada Darah University Prof Steve Higgins. Dia memang suka lah, dia kata please produce a paper, dia kata menceritakan macam mana you gunakan causal network daripada Miles and Huberman ni. So ini adalah dapatan kajian saya yang mana saya tak ada kerangka konsep tau kelas. Dalam kajian kualitatif sebenarnya by right kita tak perlu kepada kerangka konsep sebab apa? Data kualitatif ialah is about data driven. Dapatan tu yang memberikan jawapan kepada kita. Okay? Jadi dapatan inilah yang menceritakan tentang influence impact daripada dimension of identities and identity guru kepada dia punya participation in online communities of practice. So inilah saya masukkan dia punya workload, gender, number of, ni sebenarnya adalah variable kan? Commitment, needs for improvement, semua ni adalah variables yang mana saya tak boleh nak predict dia semasa saya mula menjalankan kajian sebab saya tak tahu lagi. But nature of dalam kualitatif kan, ingat tak dia berbentuk emic perspektif. Dalam emic perspektif, siapa yang expert kelas? Researcher ke respondent? Respondent. Kan? So semua ni cerita-cerita yang muncul daripada cerita ataupun data kualitatif saya lah. Saya mungkin sebelum saya buat kajian, saya tak fikir pun tentang saya perlu masukkan aspek openness. Saya perlu masukkan tentang interest dalam online sharing application. Sebab semua ni adalah emerge dalam data yang telah saya analyse daripada saya punya respondent. Okay? Just nak tunjuk sajalah. Tapi jangan rasa pening kepala pula, nak kena buat causal network macam ni ke? Tak semestinya. Itu contoh maksudnya conceptual kerangka dapatan ialah bagaimana kita visualize pula keseluruhan dapatan kita ini tentang hubung kait dia yang menceritakan tentang fenomena yang kita kaji. Macam tu. Okay? Alright, any question? Jelas tentang kerangka konsep ni? Dan bagaimana kemahiran kita dalam literature review membantu dalam kita menghasilkan kerangka konsep yang bagus. And then boleh pergi ke kejap. Saya ada. Okay. Yang ni, kalau pergi ke research method lecture ni, you all boleh tengok yang ni. Bahagian 2 Bahagian 2 macam mana saya ajar sedikit tentang cara nak menulis secara sintesis. Ni kat sini satu. And then you boleh juga pergi ke saya punya YouTube, pergi ke
Ni, this one boleh abstract literatur ni ataupun pengurusan literatur menggunakan NVivo. Ni pun adalah, walaupun mungkin saya tak dapat nak explain tentang NVivo sebab NVivo saya dah expired. Tapi you boleh belajar lah, dan daripada sini saya ajar macam mana kita ambil daripada analisis yang kita laksanakan itu, akhirnya kita pindah ke dalam words dan macam mana kita menulis secara sintesis. So I think this should be helpful for you lah. Okay, any more question? Kalau tak ada, kita boleh berhenti lebih awal lah pada hari ni. Untuk tajuk ni kita dah cover kan. So saya harap dapat kefahaman lah yang lebih jelas tentang itu, dan please put some efforts to complete your tugasan pertama lah ya. Tugasan pertama. Semua dah jumpa 10 artikel ke? Dah, doktor. Dah, okay, very good. So teruskanlah membuat analisis dan sebagainya. Okay, That is so the exact due date doktor. kalau That is the ikutkan exact due kita akan bagi markah sebelum minggu peperiksaan lah. Ya, sebelum minggu peperiksaan lah biasanya. Next week nak hantar tu macam mana doktor? Baik, sebab tak ada team, tak ada folder apa-apa kita nak submit kan? Dekat UKM Folio lah. Oh, submit dekat folio. Okay. UKM Folio Sekejap saya tengok. Dah masuk UKM Folio kan? Kat sini boleh nampak semua nota boleh ambil semua nota kat sini. Nota kuliah. Hai. Okay. So kalau masuk ke sini, restricted lagi. Tak apa, nanti saya ni. Sebab kat sini kita dah ada tahu untuk tugasan individu kat sini lah, you boleh ni, tapi setakat ni restricted. Nanti saya tukar dia punya setting dan you akan nampak lah boleh upload kat sini lah. Tapi dia bukan final. You boleh upload, jangan risau, sebab nanti bila dah buat yang final dia akan override kepada apa tu yang dah dihantar sebelum ini. So kita ada set 3 kat sini lah. Alright? Okey doktor. Okay. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu saja untuk hari ini. Saya harap semua isi kehadiran. Okay, minggu depan berkemungkinan Prawirizan lah, sebab saya ada banking 4 hari 22 sampai 25. Kecuali kalau ada perubahan lah. Okay, so I'll see you when I see you. Okay, Assalamualaikum. Take care semua. Okay, bye. Salam. Terima kasih doktor. Sama-sama. Terima kasih, doktor. Okay, bye. Bye.